Assalamualaikum dan selamat datang ke Sembang Bincang Santai Podcast. Saya Faizal Rajat bersama dengan saya untuk Sembang Bincang Santai Podcast ni yang dibawakan khas dari Red Tape Studio. Jadi hari ini saya tidak berkesorangan untuk podcast episod kedua hari ini. Saya bersama-sama dengan tetamu yang saya jemput sangat jauh. Ada yang datang daripada Tanjung Malim Perak, ada yang datang daripada Shah Alam Selangor. Jadi tak lain tak bukan, hari ni saya bersama dengan Presiden Teater UPSI, Fitri, orang panggil Jimbo, dan saya juga bersama dengan Syah Irwan, Syahtriq, ya betul, Presiden Teater UiTM, Fita UiTM. Selamat datang. Selamat datang. Thank you Zaz sebab jemput kita bang. Sama-sama. Syah apa khabar? Syah nampak macam nervous je. Syah okey? Dia tak nervous, cuma dia macam sedikit kepenatan lah. Kepenatan. Dia banyak job. Tak main. So siang malam kerja dia penat sikit. Kepenatan sebab drive ke macam mana tu? Ya betul. Faham. Mungkin Syah ataupun Jim boleh start perkenalkan diri dulu, korang punya latar belakang macam mana ke? Kita balik mula daripada yang tua dulu lah. Mungkin paling tua. Aku paling tua. Paling tua. Bukan kau paling tua. Okay, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Syah Irwan dan saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda produksi teater semester 4 dan tahun ini merupakan tahun akhir di UiTM. Alright. So basically saya merupakan presiden bagi kelab Persatuan Fita Teater di UiTM. Okay. Saya sendiri nama Muhammad Nur Fikri bin Muhammad Azman. Usually people call me Jimbo. Jimbo. So yes, Jimbo. Saya daripada UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jauh datang pada Tanjung Malim. And saya daripada ijazah sarjana muda seni persembahan teater dekat Fakulti Muzik Seni Persembahan. Usually kalau orang sebut FMSP, diorang tahu itu pada UPSI Tanjung Malim. Okay. So basically korang berdua ni boleh dikatakan presiden teater. Yes. Dekat tempat pengajian korang sendiri. Betul. Mungkin macam Syah, awak dah berapa lama awak jawatan sebagai seorang presiden tu? Untuk pada masa sekarang saya masih memegang 2 tahun. Boleh kira-kira dalam 2 tahun. 2 tahun. Jimbo pun lebih kurang? Baru 1 sem sebenarnya. Baru 1 sem? Baru 1 sem. Kirawan Sebab ni sebelum ni presiden dia hebat sangat. Pegang lama sikit. Presiden dia hebat sangat, pegang lama lah. So pass baton pada awak? Yes. Okay. Baru 1 sem. So macam mana perjalanan awak sebagai presiden dekat teater UPSI ni? So far kita ada banyak perancangan yang kita nak buat. Tapi mungkin banyak halangan-halangan yang menyekat program-program besar untuk terus berjalan. Tapi semua benda tak jadi masalah maksudnya. Sebab kita paperwork semua dah ada. Tinggal nak jalan je kan. Tinggal nak jalan. Bahagian aktiviti student teater kat UPSI tu semua dah jalan. Kita join program luar, join pertandingan-pertandingan aktiviti, kita join contoh macam Aswara sendiri buat program, kita join PTR dos macam Makum punya pertandingan. Alhamdulillah student kita aktif dalam untuk kita rekodkan dalam presiden HECPA punya recording, faham? Okay, so sebelum kita pergi kepada topik utama kita lah, kan, saya nak tahu dulu tentang orang kata kolaborasi antara UPSI dan juga UiTM. Macam mana orang kata in terms of macam persahabatan, korang punya, mungkin korang pernah buat kerjasama ke macam mana? Macam Syah, macam mana? Pernah. Untuk yang paling terdekat lah, yang sebelum ni lah, yang paling terdekat which is Teater Tradisional Mek Mulung. Okay, Mek Which Mulung. is UiTM disediakan dari segi aspek kita orang dari segi macam lakonan. Kalau UPSI pula diorang sediakan dari segi music. Diorang bermain music untuk Teater Tradisional Mek Mulung. So it's a good collaboration between dua institusi yang banyak memberikan impact lah kepada sesama kita lah. Saya Mek Mulung ni tahun lepas, betul? Betul, tahun lepas. Okay. Baru je lagi. Faham. Macam Jimbo macam mana? Macam saya sendiri untuk kolaborasi dengan UiTM tu, untuk saya cakap kat sidang saya dulu lah. Sidang saya rasa belum lagi ada kolaborasi, tapi ada update baru yang kita orang akan collab 3 IPT. Aswara, UPSI dengan UiTM. Wow. Sepatutnya ada Nafis kan, tapi tapi tak ada kan. Tapi kita ada tetamu kita yang lain lah, which is Nafis. Tapi sebab Nafis ada hal lah, which is ada kelas. Okay, so berkenaan dengan 3 projek tu. Perlu ke Jimbo nak share dekat orang ramai? Mungkin orang macam, orang dah dengar mesti, 3 projek apa? Sebab 3 IPT ni sangat 3 IPT yang besar, yang sangat dikenali. Pergi mana kalau sebut, aku ni budak Suara, orang kenal. Aku ni budak UPSI, aku ni budak UiTM, kenal. So, apa projek tu? Projek dia rasanya perlu dirasakan dulu buat sementara ni. Tapi it's okay kalau kita nak Dia share. dirasakan tu sebab sama ada jadi ke tak jadi ni? Kita akan make sure benda tu jadi. Tapi kita bagi brief sikit lah. UPSI
UiTM Suara. Kita Okay. buat something yang big. Maybe jelajah, who knows kan. Okay. Secret loh. So Syah pun ada ambil maklum benda ni. Untuk dah ambil maklum benda ni, tapi belum lagi dalam proses perancangan yang betul-betul proper Okay, lagi. maksudnya korang tak pernah sit together untuk berbincang untuk lanjut punya. Betul. Okay, faham. To be honest, bila korang cakap macam ni, I'm looking forward for that lah. And Masalah. aku harap benda ni jadi tu. InsyaAllah boleh. Sebab kalau betul lah 3 projek ni korang kata, satu projek ni melibatkan 3 IPT yang besar, kalau jadi dia akan jadi satu orang kata paradigma, satu benchmark untuk IPT lain. Mana tahu untuk in future akan ada kolaborasi lagi, betul tak? Betul. Okay, aku nak bawa satu topik which is berkenaan dengan perkembangan seni persembahan teater khususnya di institusi Malaysia. Okay, contoh macam Jim, kau daripada UPSI, Syah kau pula daripada UiTM. Mungkin kau boleh kongsikan sedikit sebanyak tentang perkembangan teater dekat tempat korang. Sebab pastinya orang kat luar sana tu ramai yang macam tertanya. Macam tadi waktu aku nak datang sini, kau ada tanya, UPSI ada seni persembahan teater bukan UPSI tu guru-guru ke? So kalau awak belajar teater, maksudnya awak keluar nanti awak akan jadi cikgu teater lah. Faham tak? Ada lagi perspektif orang yang macam, contoh macam UPSI, cikgu. Dan bila benda tu cikgu, kalau aku belajar teater pun orang cakap, aku akan keluar jadi cikgu. Kalau aku sains sukan pun keluar jadi cikgu. Faham tak? So macam mana teater tu berkembang di UPSI? Macam mana teater tu berkembang di Syah? Mungkin Jim atau Syah boleh kongsi. Biar aku start dulu. Boleh? Okay. Maybe UPSI ni terkenal dengan pendidikan tu sebab nama dia sendiri. Pendidikan nombor 1. Pendidikan Sultan Idris. Universiti nombor 1 pendidikan. Kebanggaan Apa-apa semua pendidikan kan. Betul. Dia seorang akan fikir yang kalau apa-apa keluar UPSI akan jadi cikgu. Kalau tak jadi cikgu, yang pasti tenaga pengajar. Okay. Orang akan fikir, teater, dalam bidang teater tu sendiri, kalau dah habis pengajian, adakah teater tu juga akan jadi cikgu? Okay. Kita share sikit lah kan. Untuk sidang masa aku dengan masa-masa yang sebelum ni, kita orang tak ada title ijazah sarjana muda pendidikan seni persembahan teater. Okay. Biasa bila tak warm up jadi macam ni lah. Kau kena mumbling dulu. Baru jadi kan. Tapi kita kena artikulasi sekejap lagi. Okay. Sebelum ni kita orang tak ada ijazah sarjana muda seni pendidikan seni persembahan teater. Okay. Yang sebelum ni kita orang just ada ijazah sarjana muda seni persembahan Seni teater. Betul. Update baru je disahkan tahun ni. Maybe hujung tahun lepas kalau tak silap, yang kita dah ada ijazah sarjana muda pendidikan seni persembahan teater. Okay, So kalau orang masuk sini, kalau dulu bila tak ada pendidikan dia open market. Habis dia study teater, dah habis degree, kita boleh masuk mana-mana. Industri boleh, sekolah boleh, yes, open. Tapi bila kata ada pendidikan, maybe scope dia kecil sikit lah. Tapi persaingan dalam pendidikan punya field, kita boleh kata keras juga. Cumanya betul. Dalam IPT kita kata perkembangan teater dalam, saya punya IPT sendiri, IPTA, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey je sebenarnya. Budak teater ni senang kata boleh pergi mana-mana, boleh hidup. Sebab teater kat UPSI dia tak fokus on satu part. Kau berlakon sampai habis. Kau mengarah sampai habis. Tak, kita fokus semua. Dia multi lah. Yes, multi. Macam-macam. Okay, faham. So itu salah satu orang kata perkembangan yang UPSI, which is fakulti sendiri dapat. Yes. Macam Syah apa Syah? Kalau macam aku lah, pada pendapat aku kan, kita masuk jurusan teater ni sebenarnya bukan kita nak jadi pelakon pun actually. Tujuan utamanya bukanlah, kalau ada tanam cita-cita untuk jadi pelakon tu, It's good ah. It's good. Betul. Tapi fokuskan kepada bahagian lain dulu. Betul. Sebab dalam jurusan teater kita bukan fokus terhadap lakonan semata-mata. Kita juga terlibat dalam bahagian pengurusan dan juga sebagainya. So kalau berdasarkan perkembangan di institusi UiTM especially, sekarang perkembangan teater dekat UiTM is quite bagus lah. Saya rasa nampak makin berkembang. Sebab sekarang ni pun kita dah ada projek macam, contohnya macam projek teater alumni kan. Yang kita jemput balik alumni. Benda tu baru kan? Baru lagi. Lepas tu kita jemput alumni, lepas tu kita jemput artis datang semua bagai. So benda tu jadi satu benda tarikan kepada alumni dan juga kepada current student untuk lebih eager untuk turut terlibat lah. Turut terlibat dalam benda ni. Aku setuju dengan Syah cakap. Sebab sebelum ni bila kita dekat fasa PKP tu kan, time tu sucks tu. Masa tu semua jatuh. Yes, semua jatuh. Lagi bidang kita yang memerlukan benda yang bersemuka ni. Betul. So dekat UPSI dulu, macam aku masuk diploma Ahmad, awal-awal dah PKP lah. Kau online kan? Online duk. Kira budak-budak online lah. Yes. Aku terceruk juga lah kat situ. Tapi tak apa. By diploma kita kumpul semua ilmu yang ada. Degree habis PKP kita lenjan.
Talent Jan. Sebab kita nak explore. Alhamdulillah student sebab kita berkembang. aku ingat waktu PKP aku dengan Syah pernah buat projek nama Betul. tu Monologos tak silap. Betul. Time tu kita dengan arwah Raihan. Rara. Betul, arwah Rara. So memang betul tu, memang dia bukannya big struggle, dia memang totally struggle. Yes. First struggle sebab kau nak dapatkan fund kan, nak dapatkan duit. Betul. Macam mana masa tu? Tambahan pula kalau kau ni jenis yang bukannya menganggur tapi kau tak ada kerja tetap ataupun kau freelance. Tambahan pula bila kau nak tarik crowd penonton. So time tu kita buat online, betul? Online, betul. So aku nampak betul lah perkembangan tu dah mula berlaku. Okay, cuma permasalahan sekarang ni, sejauh mana perkembangan korang tu dekat institusi korang? Adakah contoh macam Syah, adakah benda tu hanya berkembang dalam market UiTM sahaja ataupun dia dah secara lokal ataupun dia dah secara global? Dia kalau kita nak cakap dari segi global tu belum lagi pada tahap itulah, saya rasalah. Tapi kalau untuk sambutan daripada orang awam tu kita dah semakin memberangsang. Okay. Sebab baru-baru ni untuk contohnya untuk Padis hari tu. Padis. Kita boleh nampak walaupun tengah nak cuti-cuti SEM tu, kita punya audience sampai duduk atas bawah lantai. So Okay. kita nampak tarikan untuk teater dekat UiTM makin lama makin berkembang. Okay. Sebab adanya pelibatan daripada UPSI, ada daripada Aswara juga. Faham. So benda tu dia membuatkan orang lebih rasa macam eager lah untuk ni terlibat kan sebagai kan. Crowd supportive kan. Dia supportive. So macam Usi? UPSI Okay, perkembangan UPSI pula, kita ada je hantar pertandingan-pertandingan international, ada yang menang anugerah and banyak lagi. Cumanya dari segi student UPSI macam Faizal tanya kan, adakah UPSI berkembang dekat UPSI je, dekat Tanjung Malim yang kat Ceruk tu kan, ataupun dah pergi global ke apa kan? Pekan Cowboy. Pekan cowboy orang kata tu. Kata pekan cowboy. Okay, bagi saya UPSI sekarang ni lepas daripada zaman-zaman orang kata kesugulan PKP tu, buat kata Sri Walter, kita dah start naik balik. Contoh FYP sekarang pun kita dah panggil orang luar tu. Kita tak panggil produk UPSI je untuk jadi orang kata major things untuk kita jual. Okay. Kita panggil orang luar agak. Student pada Aswara. Maybe lepas ni kita boleh panggil FYP untuk collab dengan UiTM lah kan. betul. Tak ada masalah semua benda tu. And then daripada produk-produk UPSI sendiri. Contoh saya sebutlah nama seorang Amidah Razak. Okay. Yang dah pergi kat industri. Pergi kat orang kata drama, filem semua tu. Amirah And Razak. Something to proud of lah. Okay, And faham. untuk itu orang kata keberkesanan lah produk-produk yang ada dekat UPSI tu. Ya. Faham bila kau cakap tentang orang kata salah seorang orang kata mahasiswa ataupun graduan daripada UPSI which is Amirah Razak kan. Bila fikirkan balik sebenarnya UiTM ataupun Aswara jauh dah sebenarnya in terms of perkembangan ataupun menjual graduan tu. Aku rasa UiTM Aswara jauh. Ya duk. Betul tak? Betul. Kan macam UiTM siapa, ada Nadia Bryant, even korang punya alumni korang ada Sadi. Banyak. And UPSI sekarang ni dekat mana masalah dia tu? Ini my personal opinion lah kan. Okay, kita boleh tengok UiTM, Aswara, dua ni adalah satu orang kata core yang ada dekat bandar. So senang mat nak approach, orang nak approach dan kita nak gerak ke sini. Tapi kalau UPSI punya produk kita jual FYP, FYP kita buat dekat UPSI. Ada satu problem yang mana daripada KL nak kena datang Tanjung Malim. Sebab apa? Sebab nak tengok produk tu. Tak ramai duk yang sanggup. Betul tak? Betul. Sebab jauh. Yes. And the thing is, sekarang ni student UPSI aku tengok semua tengah struggle jual diri biar aku cakap tu bukan jual maruah. Kita nak jual produk kualiti diri. Gila lah, tiba kan? nak jual badan ke apa? So aku nampak kat situ lah, yang mana ada kesukaran daripada perletakan UPSI tu sendiri kan. Okay. Tapi bagi aku masalah tu bukanlah masalah yang terlalu major. Sebab kita as orang yang nak nama kita dikenali, kita kena ada inisiatif lah. Betul. Kita jual. And Alhamdulillah kita ada lecturer yang supportive. Lecturer yang dah ada dalam industri sekalipun kan. Antaranya mungkin kau boleh mention guys apa? Mungkin kita boleh sebut Senakiu, Dr. Faizal kan. Nama-nama tu dah naik lah. Alhamdulillah kita ada orang kata tenaga-tenaga pengajar yang kuat, yang mana boleh support student-student juga. Faham, betul. Okay, so macam Syah, selama kau menjawat jawatan sebagai presiden, apa kekangan ataupun permasalahan kau senang kata untuk kau memastikan teater dekat UiTM ni senang kata berkembang? Yang kau nampak dia antara kekangan yang aku nampak lah daripada segi auditorium lah. Auditorium? Korang ada auditorium Kita tak ada auditorium. Oh, okay. Itu masalahnya. UiTM-nya itu masalah. Maksudnya penyediaan auditorium. Auditorium tu. Okay. Daripada segi studio tu dah tak ada masalah dah. Sebab kita ada studio yang korang total ada berapa studio? Kita ada dalam 7 atau 8 something. Banyak. Itu untuk teater ataupun kongsi? Kongsi lah dengan tari. Tapi 7 atau 8. UPSI?
Mesti kita ada panggung beraya. Tak, maksudnya Tak, studio latihan. studio latihan. Studio macam JSP Jabatan Seni Persembahan. Kita ada teater dengan tari. So dua-dua ni ada studio masing-masing. Tapi kongsi kat kadang-kadang. Kadang-kadang kongsi lah, nak tak nak. Dua. Dua. Diorang 7-8. Yes. Aku rasa benda ni kau kena ambil maklum, kau Kena beritahu. usulkan. Kena usulkan weh. Boleh, tak ada masalah. 278 weh. Okay, Bila maksud, dengar 78 tu aku agak, terkejut saya 78. UC pun, UC kalau kata fakulti, bagi aku besar agak fakulti kan. Dengan semua fasiliti yang kita orang ada. Tapi tak mencapai 7 ke 8 studio macam korang. Okay. Dah banyak tu. Kita orang untung pada bahagian studio, tapi kita orang kurangnya pada bahagian auditorium. Auditorium. Maksudnya ruang untuk buat persembahan secara besar. Sebab kita orang akan asyik repeat guna ruang yang sama. Ruang apa yang ada tu yang kau ada buat Manchausen tu kan? Betul. Tu ruang apa namanya? Ruang experimental theatre. So basically mostly buat show memang kat situ banyak. Kat situ. Memang situ je show. So kalau FYP FYP sama? FYP pun ke situ. Okay. Tapi dulu kalau untuk produk-produk yang dulu masa sebelum aku diploma lagi kan, diorang dah buat dekat Shah Alam, kat Indo. Ada Dewan kan? Dekat Dewan Seri Budaya. Lepas tu ada dekat apa yang stadium yang besar, Dewan yang besar. Aziata? Bukan Aziata. Kau jauh betul Aziata. Kau punya Aziata. Aku dah terkejut dah. Aziata. Ni yang Pak Pandey buat tu. Yang Dewan JKKN. Bukan dekat UiTM tak? Dekat Indo. UiTM Chancellor apa tu? Kandang. Itu kandang tempat makan. Kat mana Salah? Di ATC Dewan Tengku Chancellor. Di ATC. So sebab dekat situ pun baru-baru ni dekat ATC pun baru je dipentaskan untuk teater Pak Pandey musical. Lepas tu Cik Yah Tanjung Malim yang dilakonkan oleh Azizah Mahazan, Vanida Imran. Lepas tu gabungan daripada pelajar-pelajar kita orang kan. Faham. So bila kau cakap tentang auditorium, benda ni kau tak nak orang kata simpan lah. Apa alternatif fakulti kau sendiri? Dia sebenarnya kan, benda ni sebenarnya dah lama dah diusulkan. Tapi macam biasalah, semuanya berkenaan dengan kos lah. Kos. Cop. Korang pergi belajar, kau bayar yuran. Betul. Yuran tu termasuk dalam orang kata costing korang guna facility dan sebagainya. Adakah tak ada inisiatif daripada yuran tu untuk buat auditorium tu? Benda ni aku rasa UPSI pun ada masalah yang sama. Yes. And tak deny lah. bayar. Tapi kita tak dapat rasa secara orang kata duit tu tak dapat utilize secara total. Even kalau kau nak guna auditorium sekali ataupun ruang lain, kita kena bayar untuk booking. Betul. Faham tak? Berebut lagi dengan orang. Korang kena bayar. Dia ada satu Charge sikit lah. Dia ada charge. Yes. Yes. Sorry lah kalau salah cakap kan nanti kena saman pula. Apa tu? Tapi benda tu tak silap ada charge kan? Ada. Contoh macam FYP kan buat produk. Kita dapat untung tapi if I'm not mistaken dia akan charge juga sebab kita guna ruang. Macam kau macam mana weh? Kita orang tak ada kena charge. Tapi kita orang daripada contohnya kalau kita orang boleh guna facilities apa yang ada je. Contohnya tapi kalau kita perlukan tambahan-tambahan itu kita punya inisiatif sendiri. Betul. So in terms of bahagian orang kata infrastruktur untuk bangunan tu still tak berkembang je. Betul. Faham. Macam kau kat UPSI, apa yang kau rasa still tak berkembang? Mungkin dari segi pemikiran budak tu sendiri ke? Kila. Pensyarah ke? Tak tahu. Personal. UPSI. Kita ada satu panggung yang kita boleh banggakan tau bagi aku. Panggung budaya. Bagi aku panggung tu dah cukup orang kata gah kan. Gah gila bagi aku dengan semua fasiliti yang ada. Kita barang-barang lighting, audio semua kan. Cuma sekarang update terbaru panggung budaya tengah renovate sekarang untuk penambahbaikan kan. Benda tu bagus lah. Cumanya bila kita orang dalam JSP ada tari dengan teater. Kalau ikut fakulti tari, teater, muzik. Kita memikirkan soal berkongsi tu, berebut kan. Kadang-kadang projek ni nak buat tarikh ni, projek ni nak buat tarikh ni, training jadual masing-masing kadang-kadang clash. Benda tu yang menjadikan faktor student tak puas hati. Sebab apa? Semua bayar. Tapi kadang-kadang ada orang kata bias. Baik sikit lah, tak banyak pun. Cuma kita still dapat guna. Mungkin kat mata certain seorang dia akan nampak yang bagi pihak ni dapat lebih, pihak ni dapat kurang. Dia tak sedap lah. So sebenarnya yang kita perlu orang kata suggest tu, maybe kalau bukan tambah facility studio ke apa ke, balancekan balik. Bagi fair. Kan? Macam mana susun takvim FYP teater kita ambil tari ni supaya tak clash dengan lain. FYP tari ambil tari ni supaya tak clash. Sebab kita ada 3 core yang memerlukan ruang-ruang
panggung budaya, ruang-ruang kita perlu berkongsi. Betul. Semua ni persembahan Betul. and perlukan ruang. Betul. So, kita kena susun balik. Aku rasa masalah ni pergi Maman IPT masa yang sama weh. Masa yang sama. Betul tak? Aku mula terfikir, what if kalau contohlah FIP UPSI dengan FIP UiTM, why not kalau korang tak buat satu kolaborasi bersama, buat paperwork sama-sama, and then FIP tu jalan sama-sama, so banyak benefit aku rasa. Macam jimat costing. Betul tak? Kau rasa macam mana pandangan kau? Kalau aku kata nak buat FYP collaboration, dia tak mustahil kan sebenarnya. Tak mustahil. Betul boleh buat paperwork. Cuma yang aku risau adalah isu daripada penilaian. Okay. FYP diorang mesti diorang ada penilaian masing-masing. FYP kita orang ada penilaian masing-masing. And then pemilihan naskah pula. Contoh diorang ada penilaian pelakon, kita pun ada penilaian segi lakonan juga. Macam mana kita nak nilai lakonan dengan adil, dengan orang kata position watak tu yang sama-sama strong untuk dinilai. Okay. Kalau satu naskah ada banyak watak-watak strong yang kita boleh suggest untuk dinilai, it's fine lah. Kalau contoh ada 10 orang pelakon, 5 watak ni strong untuk dinilai. Tapi watak lagi 5 orang ni dipegang oleh orang yang dinilai dengan lakonan, tapi watak dia orang tak too strong. Okay. So dia akan jadi macam unfair sikit. Ada masalah kat situ. Yes. Kalau understudy? Macam mana? Understudy. Ambil kau understudy. Kalau contohnya understudy, kita ada cast A, kita ada cast B. Kita Kalau bagi macam- fair macam tu. Kalau macam tu okey. So benda tu kita perlukan ruang, masa, and of course orang kata paperwork yang perfect lah. Kita nak bagi benda tu. Yang ni benda kita boleh suggest lah dekat orang atas. Kasih jadi hidup. Aku rasa ini salah satu benda yang boleh dikembangkan. Sebab baru nampak orang kata variasi dalam FIP dan secara langsung benda ni berkembang lah. Okay, aku ada persoalan. Macam mana kalau seorang anak gelandangan? Okay. Anak gelandangan ni, senang kata kita tahulah gelandangan. Tak ada kos sara hidup yang tetap. Orang kata cash pagi makan pagi kalau bekerja. Kalau tak memang orang kata bahasa kasarnya duduk merempat sahaja, menunggu bantuan. Tapi ada anak gelandangan yang betul-betul minat nak cebur diri dalam bidang teater. And for sure diorang kena pergi sekolah. Sama ada kita kat Malaysia ada sekolah seni. Dah ada 5. Dan diorang nak, senang kata diorang nak cebur dalam bidang seni ni. So korang berdua sebagai budak kata ikon di IPT masing-masing. Apa peranan kau? Contoh macam Syah dulu. Macam mana? Kalau macam akulah. Tapi ni dalam fasa perancangan lagi lah. Kan aku nak internship dah kan. So basically kita orang ada merancang, which is kita orang akan sediakan kelas secara percuma. Okay, bagus. Dekat untuk anak-anak gelandangan. Okay. Tapi kita orang akan starting pointnya adalah pada dekat jalan Coket. Okay. Itu salah satu inisiatifnya. Tapi consequencesnya untuk kita macam bila kita nak anjurkan benda tu, dia banyak kebarangkalian yang akan berlaku. Betul, yang kita kena faham. Yang mungkin A ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Kita takut kita ganggu sensitivity. Plan tu dia akan jadi banyak Plan A, plan B, plan C. Betul-betul. Dia kena betul-betul plan tu kena systematic gila. Ya. Sebab aku ada juga yang pernah tanya kan, macam mana dia kata macam awak student IPT kan, orang yang kononnya ada pemikiran, apa awak punya inisiatif untuk bantu anak-anak gelandangan, saya kata untuk sambung belajar, untuk bagi diorang pendidikan. Contoh macam awak bidang seni persembahan, apa yang awak boleh buat untuk diorang pun merasai. Sebab pastinya kalau kau tanya budak-budak pun, kalau diorang tengok pelakon, besar nak jadi pelakon lah. Betul tak? Benda tu macam normal lah. Yes. And so kalau kau macam ni Jim? Okay lah. Gelandangan nak jadi pelakon ke, nak join seni kan. Okay, aku pegang pada satu benda lah. Karya ataupun seni hebat datang pada jalanan. Betul. Aku masuk kat situ is by pengalaman, by apa yang kau lalui dalam hidup ni kan. Tadi apa? Karya seni hebat macam mana? Seni yang hebat tu datang daripada jalanan. Okay. So bagi aku suka gila ayat tu, yang mana buat aku, bila orang cakap macam tu, especially yang datang daripada orang yang tak ada background, aku rasa termotivasi untuk diri aku sendiri dan untuk bantu diorang juga. Okay, kalau kau tanya aku boleh buat kan. Okay. Contoh kalau macam datang kat aku seorang gelandangan yang kata, abang saya nak jadi pelakon ke, saya nak jadi pengarah ke. Bagi aku, maybe aku as contoh aku ambil presiden IPA, aku boleh letak dalam aku punya perancangan aktiviti ataupun aktiviti yang kita memang akan jalankan. Kita kembangkan sayap industri, kita kembangkan sayap teater tu dengan kita approach pula orang macam tu. Contoh kalau kita tengok industri sekarang kan, ada orang yang berlakon, kita ambil pelakon je, ada orang yang berlakon, ada yang dah ada background dalam lakonan. Tapi ada juga yang sebenarnya dia tak ada background,
Tapi bakat dengan passion tu dia ada tau. Okay. Benda macam tu yang kita nak cungkil, kita nak buka balik mata orang yang semua orang boleh buat seni. Tapi seberapa ramai orang yang boleh, yang betul-betul ada passion, yang betul-betul nak go. Bila orang kata teater ni kalau pergi mana-mana muka sama. Kita kecil tak ramai, kita support kita. And inilah masa ni kita nak buka jalan untuk teater ni pergi lagi besar. Bagi ruang kat semua orang. Supaya orang boleh pergi lagi. Even macam aku sendiri, aku personal. Sebelum ni aku bukan daripada background teater. Aku adalah orang pure science. And kita ambil fizik, semua tu. Aku memang tak ada apa-apa pasal teater pun. Tapi kita, sorry Chop kita maklum bahawa teater juga adalah tentang sains kemanusiaan. Tapi kau apa? Sains apa? Bio ke fizik ke apa ni? Aku mechanical engineering dengan ambil pure science lah. Okay, so faham. bila aku merasakan bila aku masuk teater kan, ada orang datang pada background seni, sekolah seni. Ada orang datang daripada background yang memang dah aktif lah dalam pertandingan teater ke apa ke. Betul. Aku sendiri dah tercabar. Dan bila kau datangkan soalan yang macam ni kalau gelandangan nak join, tapi orang kata dia tak ada jalan, tak ada orang buka jalan untuk dia. Macam aku, kalau orang nampak aku berkembang, aku boleh kata ada orang buka jalan untuk aku lah. And aku respect dia orang tu. So sekarang ni cara cakap tu macam ada hint kan. Ada yang faham lah, tolong faham. Benda tu penting untuk kau tahu. So to those yang dengar ni lah. Yes. Okay. So bagi aku, bila orang dah bantu kita macam tu, and initiative sendiri tu penting. Betul. Bila kita nampak semangat kat seseorang, why not kita tolong dia? Betul. Itulah bagi aku. Kalau gelandangan datang, kita buka jalan. Tak semestinya jalan yang memerlukan dana banyak sangat pun. Ya, betul. Kita personally approach pun boleh, tak ada masalah. Faham. Senang kata, gelandangan ni pun, budak-budak gelandangan, anak-anak gelandangan ni pun layak. Yes, layak. Benda ni. Betul. Sebab aku pernah intern masa aku diploma lah. Tapi time tu aku bukan ajar budak-budak gelandangan. Ini macam aku punya company, dia ambil satu inisiatif untuk mengajar anak-anak OKU untuk menari. Untuk berlakon. OKU dari segi apa tu? Sifat. Daripada segi sifat dan juga mental lah. So macam mana kita, dia sedikit pressure lah untuk aku. Ni menarik. Susah gila. Menarik pula. Tapi kau kena pandai untuk macam mana kau nak reverse psychology dia. Ya. Sebab kita kena faham situasi dia. Dan dia macam mana kita nak fikirkan solusi yang terbaik untuk diri dia tu, itu kita kena figure out sendiri lah. Menarik. Jadi kalau contohnya, kalau macam kau tanya tadi Faizal kan, contohnya untuk anak gelandangan kan, tapi kan sebenarnya kita kena faham dulu situasi gelandangan macam mana. Kita kena rasa dulu. Sebab kalau kita tak pernah rasa, lepas tu kita nak kita dadi dah. Kita takut kita yang tersilap langkah. Aku ada dua benda yang menarik nak tanya kau. Benda ni gila tu. Aku dengar latih orang KU untuk menari. Wow. Sebab sebelum tu sebelum aku tanya kau, aku pernah dapat satu cabaran. Bagi aku dia cabaran. Aku kena buat satu teater kanak-kanak. Kita basically kalau kita buat teater kanak-kanak antara kita. So kita ni yang cuba untuk jadi kanak-kanak. So benda tu nampak fake gila. Yes. Tapi aku ingat lagi pensyarah aku, Faizal, saya nak buat teater kanak-kanak, tapi awak kena libatkan kanak-kanak tau. Kanak-kanak yang berusia 4, 5, 6 tahun. Babe, 4, 5, 6 tahun. Macam mana pertama kali kau nak ajar ekspresi? Yes. Kau nak ajar bermain dengan emosi, lontaran suara. Benda paling mustahil adalah kau nak ajar tentang confidence level. Yes. Kau faham? Benda ni aku rasa memang kau akan hadap. Kan? Betul. Gila bodoh. Susah gila lah. Siapa memang susah gila. Susah gila. Tapi itu gila. Cuma macam mana kau try untuk adapt, kau try untuk counter? Pertama sekali aku kena faham dia, contohnya dia kekurangan dari segi apa. Contohnya dia dari segi fizikal ke, mental ke. So kena buat research sedikit lah tentang, contohnya dia ada penyakit ini. So apa cara yang kita yang nak ajar dia dengan cara terbaik kan. Sebab budak-budak OKU ni dia tak suka tau kalau kita push kita pressure dia, kita bagi dia pressure. So kita kena cari satu benda yang menyeronokkan diorang untuk diorang involve dan diorang happy bila diorang buat. Aku faham tu sebab on site aku ada 2 orang daripada yang memang title OKU. So tak payah cakap pasal nak libatkan orang teater. Even kalau kita nak ajak diorang nak bergurau sekalipun, salah gurau, emosi diorang tak stabil. Betul. Tu gila tu. Cuma Syam, bila kau cakap tentang reverse psychology, benda tu menarik. Reverse psychology, terms reverse psychology tu adalah satu, bagi aku, mana budak teater dia kena pegang terms ni. Sebab sometimes bila kau berlakon, orang akan kecam, lakonan kau sampah weh. Apa kau berlakon? Mental tak kuat, koyak. Kan? So how you want to recounter balik benda tu kan? The way kau nak counter balik, kau nak kena overcome segala macam tomahan, kejian tu kan.
So aku nak tanya, adakah dekat UiTM sendiri, berbalik pada IPT kau, adakah diorang keluarkan satu subjek macam UPSI tu, kita ada subjek psikologi dalam teater. Adakah UiTM ada kursus tu? Kita orang tak ada kursus yang untuk So itu. macam mana kau boleh guna pakai terms tu? Aku tak boleh nak sapu rata lah, sebab aku pun aku boleh cakap berdasarkan perspektif aku lah. Okay. Contohnya kalau orang cakap, contohnya kau punya pengarahan sampah lah contohnya. Macam ada benda yang tak kena. Benda kau buat ni Tapi kan? apa benda yang kau buat ni, apa yang kau cuba sampaikan ni. Aku cuba fikirkan balik dari segi positif. Contohnya apa yang kau boleh Tambah baik benda tu kan. It's good. Sebab kalau aku fikir benda tu ke arah yang tak baik, dia akan makan diri aku balik. Betul. Dia akan makan diri aku balik. So aku rasa macam sebab persepsi orang bila melihat sesuatu pementasan dia berbeza. Subjektif. Dia sangat subjektif. Sebab teater dia seni sangat subjektif. Mungkin pada kau lain. Bila kau tengok teater tu lain kau punya perspektif. Apa yang kau punya pandangan. Pada Faizal lain. Betul. Ada yang suka, ada yang tak suka. So kita kena ambil. Kita tak boleh nak cakap kalau orang tu cakap tak bagus, tak bagus. Kita kena selalu cakap dengan diri sendiri. Kita kena selalu puji diri sendiri ya. Instead of, tapi bukan nak bangga diri. Betul. Tapi dia menaikkan kita punya semangat lah. Yeah. So aku sokong sometimes siapa lagi nak puji diri kau kalau bukan diri sendiri. Benda tu dia akan lonjak kau punya motivasi diri. Benda tu sangat penting. Aku sokong. Okay, berbalik pada isu anak gelandangan tadi. Sebab anak gelandangan ni bagi aku, dia nampak macam simple, tapi kalau kita tak beri perhatian, dia akan jadi benda yang macam sampai ke kiamat orang kata. Anak gelandangan is anak gelandangan yang tak diberikan perhatian. Okay, korang mewakili IPT masing-masing at the moment. Apa yang kau rasa saranan, peranan ataupun cadangan yang kau boleh anjurkan ataupun kau boleh usulkan dekat IPT korang untuk bantu anak gelandangan ni? Misal kata diorang nak sambung belajar dekat IPT lah, kan? Tak kisahlah sekolah tapi kita panggil IPT kan. Okay, apa yang kau boleh cadangkan untuk diorang ni tarik, bantu? Macam mana? Sekarang ni dia libatkan banyak pihak tu. Betul. Kena buat paperwork ke apa ke kan? Macam kita dua IPTA kan. Kau marah kita, tapi still IPTA. Bila cakap pasal IPTA ni, mesti balik-balik kerajaan tu. Kan? Macam mana nak buka ruang, macam mana nak buka lagi benda tu supaya lagi besar. And contohlah, kita boleh bersuara, tapi kalau atas tak nampak yang tak ambil benda tu serius, dia tak akan jalan juga. Tapi personally bagi aku kan, kalau betul kita nak buat, why not kita buka satu tempat untuk orang. Tak payah kita cari spot dia, kat mana gelandangan tu ada kan, kita tackle. Macam kita buat show, kita kena tahu kita nak tackle siapa. Kita tahu audience datang pada banyak background. Macam ni juga, kita nak tackle gelandangan yang yang duduk area mana dulu. Kan? Kita tahu yang gelandangan ni banyak semua tempat gelandangan tu. Betul. So kita try tackle satu tempat dulu. And why not, macam kita buat sekarang, kita kata nak training, kita provide studio. Nak buat recording, kita buat studio. Why not kat situ juga, kat studio, kawasan tu, dekat Red Tape Studio. Kita buat direct studio. Aku risau serabut kat sini tu, garu kepala member tu. Kalau recording lagu kat sini boleh buat. Contohlah, kalau kata kat sini, kalau kata kat area sini ada gelandangan, why not kita provide satu studio untuk diorang. Yang mana jadual untuk diorang bukanlah jadual yang orang kata kita boleh sampai menekan-nekan diorang macam kau cakap tadi kan. Diorang tak boleh kena pressure kan. Sebab diorang, background diorang tak sama macam kita kan? Tapi diorang ada passion. So why not kita start dengan tackle benda-benda macam tu dulu. Bila kita ada studio, kita buat program, kita buat aktiviti, kita buat exposure dulu. Libatkan diorang. Yes, libatkan diorang. Ni orang kata inisiatif IPT sendiri yang kita boleh buat kan. Yang mana program-program macam ni patutnya diangkat. Betul. Nampakkan dekat semua orang. Kan kita care pasal diorang ni juga. And kita nak bawa diorang supaya diorang ni ada jalan untuk hidup. Yang mana gelandangan takkan kekal sebagai gelandangan. Diorang nampak, diorang ni sebenarnya ada jalan. Yes, diorang ada jalan. Masa depan diorang cerah. Yes. Mungkin diorang tersekat dekat mana jalan diorang nak jalan. Tak ada siapa buka jalan weh. Yes. Aku rasa. So kita yang kita nampak, kita yang orang kata macam kita jawatan presiden yang kata boleh bersuara, why not kita buka jalan yang macam tu. Aku nak tunggu suara kau ni sampai mana nanti. Macam Syah. Kalau pada akulah, dia susah juga sebab dia banyak pihak kan. Lagi-lagi aku UiTM. Faham. Betul-betul memang kerajaan kan. So kita menjaga bumi putra. Marah lagi. Kita kena jaga banyak pihak gak. So antara inisiatif yang kita boleh ambil adalah dengan cara, contohnya macam tadilah, kelas-kelas lakonan secara percuma. Tapi sebenarnya dia berbalik kepada, contohnya kita tak payah
menunggu daripada keputusan orang atasan sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya kita boleh bergerak sendiri. Kita boleh bergerak dengan NGO. Sebab NGO pun banyak je yang tolong gelandangan kan. Betul. So kita sebagai orang yang ada background, contohnya kita ada background seni-seni persembahan. Okay, kita yang offer diri kepada NGO untuk offer kepada budak-budak yang gelandangan ni berkenaan dengan kita berikan exposure tentang seni persembahan. So at least diorang merasakan yang diorang tu ada masa depan. Betul. Sebab selalunya orang gelandangan ni dia punya satu pandangan je. Yang diorang dah tak ada masa depan dah. Itulah. Aku hidup ni dah tak ada apa-apa. Hidup aku hanya kat tepi jalan. Cash pagi makan pagi, orang bagi roti, aku makanlah roti. Sayang untuk hidup macam tu. Tak. Kita bukan menghina weh. Kita bercakap ni atas sebab kita prihatin. Yes. Faham? Bukannya kita memang nak buat prihatin, tapi kita cakap ni sebab kita fikir tentang benda tu. Dan ada juga yang bertanya, apa korang punya peranan, betul? Okay. Aku suka dengan jawapan tu. Dan aku harap usaha murni ni dapat dibuat, dapat diteruskan, dapat dijayakan. Alright, kita pergi satu topik berkenaan dengan dia berbalik pada perkembangan juga in terms of marketing and promotion. Sejauh mana pula marketing promotion teater yang ada dekat UiTM? Okay, kalau promotion daripada segi marketing dekat UiTM lah. So basically kita orang kan banyak berurusan. Kita ada UFM maksudnya radio. Apa tu? Maksudnya radio UiTM. Oh. Okay. Baik. So dia atas aku usia ada juga. Ada tapi FBK. Dan okay, aku tak tahu lah. Okay. So kita ada radio UiTM. Okay. Tapi kita tak tahulah berapa ramai yang dengar UiTM punya radio kan. Tapi at least kita ada platform tu. Tak jujur, kau dengar tak radio tu? Memang tak. Itu masalah ni. Masalah kau pun tak dengar. Macam mana ni? Lepas tu kita ada juga, contohnya kita boleh masuk Suka TV. Okay. Suka TV pun banyak bagi platform kepada seni-seni orang-orang seni kan. Lepas tu in term of UiTM sendiri, which is diorang sanggup posting dekat official CCA UiTM contohnya kan. Lepas tu orang-orang atas pun banyak support lah contohnya kan. So in term of marketing and promotion, rasanya kalau dari segi UiTM dia tak ada masalah sangat lah. Sebab kita banyak contribute kepada masyarakat. So dia balas balik macam tu. Dan tambah pula aku rasa UiTM, macam aku cakap awal tadi, diorang banyak melahirkan graduan yang end up sekarang ramai dia jadi artis. Senang kata banyak artis background bila tanya, diorang graduan daripada UiTM. So betul lah, aku rasa in terms of marketing promotion, bila artis ni sendiri clarify, saya adalah daripada IPT ataupun tempat sekian-sekian, berinternet. Betul. Upsi, permasalahan dia kat situ. So macam mana marketing promotion Upsi? Adakah hanya setakat tunggu waktu FYP baru orang tahu Upsi, habis FYP, Upsi tempat nak jadi cikgu? Okay, ni pada pandangan aku sendiri Bila aku pergi mana-mana, kalau orang tanya Upsi, kalau orang kenal Upsi tu, balik-balik orang kata sebab pendidikan. Betul. Satu-satu universiti pendidikan. Tapi kita kalau fokus pada skop teater, kalau aku pergi satu event teater atau event seni persembahan, orang tanya Upsi, orang kenal. Sebab apa? Sebab student Upsi tu sendiri, bagi akulah, ramai yang rajin-rajin pergi explore tempat lain tau. Walaupun kita orang kat Ceruk, pekan cowboy tu, tapi ramai yang sanggup pergi KL, ulang-alik kan. Itu yang membuatkan orang kenal produk Upsi. And then dengan cara collaboration yang kita buat, itu akan jual lagi nama-nama Upsi. And then macam kita kata produk Upsi yang contoh graduan yang dah jadi produk Upsi yang tersohor kan. Tapi produk UiTM juga. Itu orang kata satu promotion and marketing yang sangat halus lah. Tapi berkesan. Faham. Datang dari mana? Upsi. Sebelum sekali kat mana? Upsi. Bila orang dengar macam tu, orang akan nampak, weh, Upsi ni ada something kat tu. Walaupun dekat Ceruk, dia ada something. Lepas tu, ni bagi aku juga macam mana Upsi jual diorang punya tu ialah by setiap performance ataupun setiap program yang kita buat, wajib ada recording. Wajib ada data. Pergi mana-mana aktiviti, semua ada data. And then, buat liputan. Liputan tu penting. Tak buat liputan, macam mana kita nak tahu kan? Memang orang tak tahu weh. Dah lah tempat tu Ceruk. Yes. Dia nak kata Ceruk macam jahat tau. Tapi sebab Mat aku mengaku dia Ceruk tu. Aduh. Mall pun tak ada kat situ. Aku jujur cakap, first time aku datang, aku datang Fita. Aku cakap, Ceruk juga dalam juga. Dia jauh. So aku rasa macam, asal IPT dia macam ceruk-ceruk kan. Dia tak, macam ni, sorry lah, bukannya nak kutuk IPT. Sebab ni tempat kita menuntut ilmu. Yes. Tapi kedudukan dia tu yang menyebabkan orang akan berfikir 2 kali, nak datang tak nak. Faham tak? Aku cakap tadi, faktor lokasi IPT tu sendiri yang membuatkan orang susah. Contoh pada KL nak ke Upsi. Payah duk. Tapi inisiatif student Upsi tu sendiri yang jual diri diorang. Itu yang
promotion marketing yang orang kata inisiatif sendiri. Faham. Tapi dalam masa yang sama menaikkan nama UPSI. Pergi mana-mana kau akan bawa nama kau sendiri, maruah kau, nama keluarga kau dan nama tempat belajar kau. So you represent diri kau. Yes, representing. Okay. Menarik. Aku suka. Okay, so sekarang ni contoh kalau UPSI ataupun korang punya UiTM tak menyalurkan apa-apa bantuan ataupun dana. Kan? So korang sebagai presiden, apa korang punya alternatif pula untuk pastikan teater dekat tempat korang ni sentiasa berkembang? Tak menyalurkan apa-apa dana Contoh lah. Sebab benda ni ada berlaku. Betul. Mungkin bukan sekarang, tapi pernah berlaku. Betul. Aku rasa kau pun pernah hadap. Syam mungkin pun pernah hadap, betul? Mana tahu? So far tak pernah lah. So far tak pernah. So So far memang UiTM akan salur dana. Betul. Okay. Okay, macam aku sendiri, kalau setakat ni lah, sebenarnya UPSI tu support je student yang bagi aktif apa semua kan. Tapi contoh in case kata dia orang tak bagi dana, IPT tak bagi dana. Sebenarnya kat Malaysia ni sendirilah banyak je NGO yang support teater ni. And then by kita punya eager nak buat tu, apa gerakan radikal yang kita buat untuk dapatkan dana. Macam mana kita nak mohon daripada pihak ni, macam kita tahu lah teater kau pergi mana-mana buatlah connection weh. Sebab connection tu yang akan membantu kau satu hari. Betul. So bila kau kenal ramai orang, kau approach seorang ni maybe kenal orang lain lagi kan. Maybe dia tak dapat bantuan dari segi dana sekalipun, dia boleh sponsor dari segi makan minum, dari segi studio ke tempat ke, sebab benda-benda tu yang kita perlukan. Sebenarnya nak berkarya, nak berseni ni tak perlukan modal. Tapi sebab orang kata everything is need money sekarang kan. So nak bagi benda tu big, kita nak angkat sini tu, dia perlukan orang kata pelaburan dulu lah. Tapi pelaburan tu sebenarnya kita boleh dapat by mata-mata yang menghargai seni. Kita kenal dulu siapa yang menghargai seni dan siapa yang mengangkat seni tu. Once kita dah dapat, kita bukanlah kata kita tackle, kita kolaborasi dengan diorang supaya kita ni yang ada objektif yang sama ni dapat capai objektif tu and kembangkan dia lagi besar. Faham. Tu lah bagi aku, kalau kita nak let's say kalau tak dapat dana, kita cari mata-mata yang menghargai seni. Macam what if sebab kalau macam aku kalau UiTM selalunya kalau buat projek kan, kalau under persatuan mesti dapat. Ada persatuan dia mesti akan dapat. Persatuan bawah UiTM ataupun persatuan yang korang tubuhkan? Persatuan yang memang betul under UiTM, HCP UiTM. Berdaftar. Berdaftar. So memang akan dapat dia punya dana. Tak kisahlah jumlahnya berapa, as long as dia dapat. Tapi itulah kita sebagai budak teater, kita bukan hanya fokus pada lakonan, sebab kita pun mengurus. So kita kena tahu macam mana kita punya public relation, PR kita, bina networking kan. So kita kena cari contohnya sekarang ni boleh je kita buat crowdfunding. Crowdfunding kan. Sebab aku rasa orang sekarang ni, diorang sekarang kalau crowdfunding diorang okey. Betul. Dia tak ada masalah bab tu. Tapi Kicop, bila cakap pasal crowdfunding kan, aku pun dah terfikir bila kita buat macam ni, contoh kita post dekat mana-mana lah, kita punya sokmed kan, sosial media kita, contoh macam kita mintakan bantuan untuk bantu kita, kau tak terfikir ke orang akan macam pertama, IPT kau tak bagi dana, siapa kau nak minta bantuan macam ni. Kedua, satu set kau tak merasa macam benda tu menjatuhkan image ke ataupun maruah macam nampak sangat teater ni bidang yang miskin, tak mampu. Kau faham benda tu ada weh. Betul. Okay. Kan? Sampai kat dia cakap, kau belajar apa? Teater. Apa kejaya kau? Macam tak ada kejaya. Kau faham? Bila ada satu perspektif macam ni, tambah pula bila kau nak buat show, kau minta orang kata dana, crowdfunding apa semua, lagi mengukuhkan yang ada pemikiran macam ni. Faham. Betul? Betul, so, setuju. Kritikal ni Mat. So, macam mana? Apa pandangan kau? Adakah crowdfunding tu memang relevan ataupun macam mana? Untuk avoid pemikiran macam ni. Dia relevan tau. Kalau pada aku dia relevan kalau betul-betul dia, tapi itu adalah inisiatif yang terakhir lah. Betul. Inisiatif yang terakhir lah. Sebab kita boleh je minta daripada company-company yang sebab kalau UiTM, kalau siapa yang memberikan penajaan terhadap contohnya kebahagiaan kesenian, dia ada penolakan pengocalan cukai. Jadi exemption kat situ lah. 11 ke 12 aku tak pasti aku lupa. Okay, faham. Tu. So ada banyak company yang berebut gak nak. Maksudnya macam UiTM dia akan tawarkan benda tu Yes. Okay, menarik. Macam usia dia benda tu? Aku tak perasan dah, aku rasa macam tak ada. Alamak. Benda tu boleh benda tu kau boleh suarakan. Pengecalan cukai. Maksudnya dalam proposal kau buat satu statement bahawa dengan setiap bantuan
kita akan melepaskan pengecualian cukai macam tu lah. Faham. Tapi yang itu kena keluar daripada kau punya orang atasan. Faham. Kalau macam kita orang punya dekan yang akan keluarkan. Kau jangan kau tak sendiri Jimbo. Tak ada. Paperwork pun biasanya bukan aku, orang lain yang buat. Tapi untuk kita pantau tu, aku rasa aku boleh suggest benda ni. Pengecualian cukai ni dah masuk. Benda ni memang orang kata menarik minat mata-mata company. Orang yang nak sumbang. Sebab diorang dah tak payah nak, diorang pergi LHDN, diorang akan claim untuk take exemption dan diorang tak adalah kata untuk lepas tangan tau, tapi diorang hilang beban untuk cukai kat situ. Okey, menarik. Okey, tadi aku ada soalan. Okey, sekarang ni contoh kan, macam Jimbo, kau pernah terlibat dengan produksi dekat UKM ke UMK? UKM. Macam Syah, pernah tak terlibat dengan mana? Kalau contohnya kalau untuk yang luar lah. Awak pergi ke IPT tu untuk involve dalam teater ke? Kalau kat IPT tak pernah. Kalau IPT USM. Tapi itu sebagai pengarah, tapi itu pertandingan lah. Okey. Tapi yang ada satu lagi tu untuk ke Korea. Ya, tu tahun lepas tak silap. Tahun lepas ke? Okey, saya nak tahu dulu cerita Jimbo dulu Okey. tentang perkembangan juga teater. Okey. Dekat situ. Sejauh mana awak nampak teater dekat UKM ni berkembang? Saya minat kan nak kongsi ni sebenarnya. Sebab apa? Sebab semua IPT ada tawarkan kursus teater ni. Betul. Kursus seni persembahan. Antara dia macam UKM juga. Tapi UKM ada dia orang punya macam Citra, kalau tak silap nama. Citra bawah tu ada teater, tapi dia tak fokus on teater secara total. Maybe dia bangsawan macam tu. Oh, diorang macam tu Macam tu. And dekat sana, even tak ada fakulti, tak ada kursus, dia ada kelab teater rimba. Teater rimba. Yes. So aku yang saya nampak ke situ, perkembangan diorang dari masa ke masa tu cantik sangat. Sebab KTR ni adalah satu kelab yang saya nampak, weh, hebat. Dia boleh pergi jauh. Sebab walaupun diorang tak lahir daripada, terdiri daripada orang-orang yang belajar macam kita seni persembahan teater, tapi diorang ada passion yang buatkan diorang sendiri nak belajar. And kita boleh nampak sendiri produk-produk KTR tu pergi jauh. And saya nampak contoh macam saya join Makum baru-baru ni, saya nampak wakil yang UKM hantar adalah wakil-wakil yang boleh grow. Yang orang kata, dia ni boleh je sebenarnya. Dia berbalik macam apa yang saya cakap tadi. Orang tak belajar, tapi dia ada bakat. Dia ada bakat yang dia boleh sumbang. Kan? So kita nampak benda tu. Bila saya nampak KTR sekarang ni, kalau dulu time saya intern kat sana, saya nampak KTR tu kecil je. Kecil tu maksudnya tak ramai. Kan? Sekarang ni bila saya pergi, bukanlah kalau saya pergi balik, and kalau diorang, kita tengok diorang update kat saya kan, saya boleh nampak KTR tu makin lama makin ramai. Bila saya tengok saya punya penelia sebelum ni, dia buat kelas Citra bangsawan. Penuh satu panggung. Satu hall lah. Yes. Saya tengok tu saya goosebump lah. Sebab Faham. teater dekat UKM tu dah naik. Perkembangan dia tu berlaku. Yes. Saya nampak cantik sangat. Dengan diorang, contoh UM ada Kavita. Betul. Kavita. Kalau UKM, diorang ada juga proscenium. Yang dia proscenium and then tema apa? Proscenium tu memang UKM ke? Proscenium tu UKM. Oh, memang anjuran utama UKM? Yes. Proscenium dah buat UKM dah buat branding sendiri lah. Oh, proscenium sama ni yang Makum tu semua tu? Okay. Yang sebelum ni ada Makum dan proscenium pengguna. Time tu UKM tuan rumah. Saat tu dia guna nama proscenium. Bila dah tukar, dia tak guna nama proscenium lah. Tapi branding proscenium tu UKM guna. And bagi saya benda tu nice gila. Sebab apa? Sebab dia libatkan semua college-college. And orang-orang untuk mengarah pula, dia boleh panggil orang luar. Proscenium ni dia melibatkan IPT ke ataupun college? Okay. Dulu UKM pernah pegang Makum jadi tuan rumah. Tahu. So bila UKM pegang, dia gunakan nama proscenium tu untuk event Makum tu. So IPT semua kenal lah proscenium tu. Betul. Bila dah berpindah tuan rumah, proscenium tu dia still kekalkan untuk branding UKM tu sendiri. So bila proscenium Makum dah beralih kepada tuan rumah yang lain, proscenium dikekalkan untuk UKM. So pertandingan tu melibatkan college saja? Pertandingan tu antara college UKM saja. Tu yang macam Kavita tu. Yes. Dia akan jadi macam Kavita. Macam UPSI dia ada frekuensi. Tapi frekuensi tak berfokus pada teater lah. Dia akan berfokus banyak benda. Terbuka. Yes. Proscenium tu memang teater. Saya tengok pun. Ini menarik. Yes. Saya tengok ada yang banyak orang-orang artistik buat efek dalam seni persembahan, efek pentas. Diorang boleh buat. Bukan dia tak boleh buat. Betul. So bagi saya best lah. Sebab diorang panggil tenaga pengajar daripada luar. Even pensyarah UPSI sendiri. Senakiu pernah pergi buat bengkel dekat buat bengkel. UKM. Siapa lagi? Daripada Aswara sendiri, Nafal Zamri.
Fashali, okay, yes. dekan. Pernah datang ke UKM untuk buat bingkil. Okay. Benda tu bagi saya dapat jual nama UKM juga. Betul. Dapat kembangkan lagi seni teater kat UKM. Sebab satu lagi, teater rimba ni pun tak salah aku, antara orang kata penggerak dia ada Cikgu Azrai Azmi. Oi, betul. Kan? Sebab aku kenal teater rimba ni dah lama weh. Lama sangat. Diorang pernah buat teater Ayah. Yes. Diorang pernah buat teater Pokok, tak silap. Macam-macam teater. And bila kau cerita, aku tak sangka diorang punya perkembangan tu dah sejauh ni. Yes. Faham tak? Macam Syah waktu Syah join USM tu, berkembang Kalau tak? USM tu dia macam pertandingan lah. Dia pertandingan tapi di antara seluruh institusi. Oh, dia melibatkan institusi juga. Faham. So basically benda tu, tapi dia angkat kepada naskah, kepada tema Purbawara. So setiap orang kena bawa Purbawara dengan kisah-kisah yang diorang dah tetapkan. Ketika itu ke ataupun setiap tahun memang tema Purbawara? Mungkin ketika itu saja, sebab aku pun baru join yang tu kan, sekali tu kan. So itu. Tapi aku datang situ bukan sebagai pelakon atau sebagai apa. Aku sebagai pengarah. Pengarah persembahan? Pengarah untuk tim aku, UiTM. Wakil UiTM. Sebab diorang jemput kan. So itu. Maksudnya kau represent UiTM lah? Represent Bukannya UiTM. kau bantu tim USM? Bukan. Okay, faham. Kalau contohnya FESMA ni, kalau contohnya kalau korang tu ada Kavita yang FESMA pula? Kalau FESMA ni Festival Seni Budaya Mahasiswa UiTM se-Malaysia. Baru je kat Terengganu. Yang arti kau menari tu Tapi aku tak menari. Habis? Aku pengurus. So kau tak menari? Aku teringat untuk kau menari sebenarnya. FESMA tu melibatkan seni teater, tari, muzik ke ataupun tari je? Kebudayaan. Sebab kat UiTM ni dia ada FESMA. FESMA ni untuk yang se-Malaysia. Lepas tu kita ada Wirasa. Yes. Wirasa ni untuk pertandingan antar fakulti. Okay. So kalau pasal kebudayaan, Wirasa dengan FESMA. Fakulti maksudnya macam mana? Style tu. Pertandingan antara fakulti. Fakulti UiTM Malaysia? Tak. Kalau contohnya kalau Wirasa ni kalau cawangan Selangor. Okay. UiTM yang dekat Selangor. So 5 cawangan dekat UiTM Selangor. So contoh apa? UiTM apa? Dengkil lah? Dengkil. Kita ada Syah Alam. Kita ada Puncak Alam. Kita ada Puncak So Wirasa ni dia melibatkan seni apa? Ke seni kebudayaan juga? Kebudayaan. Kita ada pertandingan tarian. Kita ada pertandingan. Pecahan lah sebenarnya. Ada pecahan macam tu. Dia macam konsep-konsep kalau macam dalam study MRSM dia ada. Ada inter-MRSM. Yes. Weh, lain. Sebab UPSI satu. So nak buat benda ni tak boleh. Yes. Kau faham? Tapi dia ada frekuensi. Tapi frekuensi antara college lah. Dia still lagi dalam UPSI saja. Yes. Macam diorang ni melibatkan macam UiTM Dengkil ada. Yes. Lepas tu UiTM Serem benda. UiTM. Cuma UiTM kan banyak cawangan. So benda tu dia lagi luas. Luas weh. Tapi dia seronok masa yang kita orang pergi untuk festival FESMA ni lah. Terengganu ni lah. Sebab dia ada 12 kontijen tau. Tapi Sabah dengan Sarawak tak hantar. Menang lah. Kita orang dapat monolog nombor 2. Okay. Basically kita orang nombor ketiga keseluruhan. Okay. Wow. Tapi setiap pertandingan semua kita menang. Memang puncak perdana pegang lah. Bukan puncak perdana, kita orang bawa nama UiTM Cawang Selangor lah. Faham. Kita bawa nama Selangor. Dia ikut kontijen. Contohnya Faizal Johor, kau Perak, aku Selangor. So maksudnya gabung lah. Adakah tim yang kat Selangor tu terdiri daripada puncak perdana saja? Tak, Ataupun yang lain sekali? Gabung. So korang training macam mana tu? So kita kena pandai-pandai lah. Macam tu macam kita orang. Itu nice. Dia macam dia macam konsep dia macam kalau kau pergi Semarak Theatre, kau sampai dekat tempat tu, dia akan macam rojak tau. Macam aku ingat di Semarak Theatre 2012, aku kena mewakili kontijen Kedah. Okay. Tapi dalam kontijen Kedah tu, dia ada daripada negeri-negeri lain. Tapi masa aku vibe, kau bergabung dengan banyak orang tu macam seronok gila sumpah. Aku rasa kecil tu. Kalau tak pun dah rasa je lah. So sekarang ni kau punya tempat belajar ni berkembang tak berkembang lagi ni? Itu kita ukur dengan benda lain nanti. Tapi aku suka bila kau cakap pasal bila kau cakap pula kita borak pasal kelab-kelab teater dekat IPT lain. Sebab apa? Sebab tak semua IPT ada fakulti betul. Tapi setiap IPT ada ada persatuan kelab pusat kebudayaan. Pusat kebudayaan. Bila kau cakap pasal perkembangan, kita nak borak pasal perkembangan kan. Pusat kebudayaan tu antara orang kata jabatan satu badan yang sangat menyokong benda-benda kebudayaan ni. Betul. And pusat kebudayaan ni juga adalah core dalam IPT yang bawa nama-nama kebudayaan, ahli-ahli kebudayaan dalam IPT tu sendiri. Isunya sejauh mana pusat kebudayaan IPT masing-masing? Itu depends on siapa, depends on pusat kebudayaan itu sendiri. Betul. And macam UPSI, aku rasa aku okay bekerja dengan pusat kebudayaan UPSI sebab diorang sangat supportive. Maybe aku boleh sebut nama Abang Bobby kan. Okay. Abang Bobby yang sangat orang kata menggalakkan.
kan. Dia Faham. bagi jomlah join. Ada event dia bagi tahu, Dia bukan sekadar event dalam IPT saja, event luar sekalipun. Dia beritahu sampai tu dia akan hulur dana ke ataupun bagi tahu Yes, je? dia akan bagi Itu bantuan. baik, itu baik. Lepas tu contohlah aku ada kawan yang mana banyak terlibat dengan syair, banyak Kira terlibat kembar. Aku kenal Imran. Nama Imran. Ada budak ni Imran, kembar dia. Kalau orang duduk sebelah-belah memang macam kalau kau Adik-adik pernah kalau tengok bangsawan anak raja nak apa-apa, dia orang boleh je. Okay, macam dia ni, dia pernah share story kan. Dia kata ada pertandingan kat luar, tak ada libatkan IPT, dia individu sendiri. So dia nak join, dia bagi tahu kat pusat kebudayaan kata, okay, jom join under kita orang. Bila join under dia orang sediakan tempat latihan, transportation, yes, everything. Tu baik. So benda tu sangat bagi aku, dia adalah satu jenis penggalak untuk student nak pergi lagi jauh. Betul. So pusat kebudayaan ni penting untuk setiap IPT kembangkan teater. Okey. Macam UiTM macam mana? Korang ada pusat kebudayaan juga? Kalau kita orang dah ada. Kita orang ada. Macam kita orang ada Vita Theatre Production tu. Vita Theatre Production. Itu ada pusat kebudayaan dia? Tak, pusat kebudayaan. Kita orang tak ada pusat kebudayaan. Maksudnya kalau pusat kebudayaan itu ada kat Shah Alam ataupun Puncak Alam. Okey. Sebab kita orang memang dah bahagian kesenian. Betul. So tak ada pusat kebudayaan lagi, tapi kita ada persatuan. So persatuan dia Vita Theatre Production. So kalau contohnya kalau kat Palam kita ada Perseni. Kalau dekat Perseni apa pula? Perseni tu pusat kebudayaan Puncak Alam. Ui, korang punya IPT ni macam-macam ada Dia memang diorang ada bahagian. Aku rasa kecil Masalahnya yang bestnya kita orang tak belajar gamelan. Okay. Perseni tu belajar gamelan. So korang boleh tak nak masuk perseni tu belajar gamelan? Boleh, dia tak ada masalah. Sebab kita orang di bawah satu UiTM yang sama kan. Macam contoh kita kat USI, kita memang ada kursus untuk ambil gamelan Cak Lempong. Faham tak? Kita ada kursus tu. So Mana? Ini elektif. Elektif. Yeah, elektif. So macam korang benda tu elektif ke ataupun macam mana? Sendiri. Kita orang tak ada. Untuk main gamelan tak ada. Sebab dia contohnya kalau dia susah untuk kita bergerak. So macam diorang kata better kita ambil pada bahagian yang lebih kepada yang tak mudah untuk sangat kita bergerak. Contohnya kalau kat Palam kita ada Perseni. Kat Perseni tu memang kalau kau tengok macam dia berkembang ada punya pusat kebudayaan. Lepas tu dia kalau dekat Shah Alam Anomalis. Anomalis aku nak dengar. Anomalis apa? Anomalis. Maksudnya? Pusat Anomalis, dia punya production nama dia. Anomalis. Okay. So ada Anomalis dengan ada Perseni. Banyak banyak sangat diorang punya nama-nama kalau tu. Kalau kat teater ada pusat kebudayaan, kita ada Kelab Seni Teater Mualim yang fokus on teater kan. Tu ada. Oh, dia macam tu Tapi diorang banyak. Banyak sangat. Aku terkejut, tapi dalam masa sama dia buat aku remind balik aku punya past background dia. Bila kau duduk dalam Amara punya ni, dia ada banyak cawangan. Event Amara Sam sini ada banyak cawangan. So betul, bila ada event, dia akan bergabung kau. Dia jadi crowd dia best gila, happening. Jadi untuk setiap ni, adakah memang orang seni yang uruskan ataupun ada bidang lain yang uruskan juga? Dia tengok kalau macam kita orang, kita ada gabungan tau. Contohnya aku kos teater. Lepas tu kau kos pengurusan. Kau kos filem. Kita akan tolong each other. Okay. Contohnya kau tolong aku pada bahagian pengurusan. Kau contoh bahagian MCP. Gila. Kita tolong each other. Betul. Kita tolong each other. So benda ni saling berhubung. yes. Okay. Dia jadi seronok Lepas tu kita punya market pun dia jadi makin besar. Betul. Sebab dia dah melibatkan banyak jurusan kan. So jadi benda tu makin besar. Tapi aku ada terfikir, kau pernah terfikir contohnya aku ada jumpa dengan budak. Aku kan baru-baru ni kan baru pergi Terengganu kan untuk berseni untuk yang FESMA tu kan. Diorang ada cakap walaupun diorang kos lain, tapi diorang rasa sangat macam diorang rasa macam cemburu dengan kenapa kita boleh dapat masuk ke dalam jurusan ni, tapi parents diorang tak bagi. Contohnya ada stigma yang contohnya parents yang macam tu. Apa pendapat kau orang kalau macam tu? Aku nak jawab dulu boleh? Jawab. Sebab ramai orang cakap pasal ni tu. Jawab. Aku alhamdulillah aku datang kepada family yang support aku nak bagi bilang mana-mana. Tapi bila aku dengar cerita yang dia relate juga apa yang Faizal cakap. Contoh orang kata kau masuk teater, kau nak jadi apa tu? Sekali. Itu orang kata pemikiran skeptikal yang ada dekat pemikiran semua orang. Orang-orang yang tak kenal teater lah. Contohlah, ada orang kenal teater berlakon je. Ada orang tak kenal langsung. Orang yang tak kenal langsung ni, bila kita kata kau nak sambung teater, tak payahlah, tak ada masa depan. Tak ada masa depan tu sakit kalau kena. Lepas tu kau boleh jadi apa je kan. So bila ada anak-anak yang berminat tapi ibu bapa yang mendatangkan satu mindset ataupun satu halangan yang macam tu, dia akan jadi orang kata
Dia tak jadi batu loncatan tau. Dia jadi batu penghadang. Betul. Macam mana kita punya industri nak berkembang kalau mindset orang kita sendiri pun tak boleh nak terima seni, budaya, teater tu macam mana. Aku suka compare benda ni dengan negara jiran kita Indonesia. Betul. Indonesia, dia orang very appreciate dia orang punya kesenian kebudayaan. Ibu bapa dia orang sendiri pun menggalakkan dia orang join tau. Tapi kita kat Malaysia, aku kena cakap dulu benda ni. Macam mana orang tak boleh nak hargai seni tu? Betul. Dia orang sekadar nampak seni tu seni persembahan. Tok dia membodohkan diri atas pentas. Dia ni badut. Dia ni badut sekadar menghiburkan je kan. Pentas opera. Dia tak macam tu tau. Aku kadang brain macam mana aku fikir macam ni. Sebab kebudayaan kita pun melambangkan kita punya identiti sendiri. Kadang-kadang orang bangga jadi orang Melayu. Kan? Kita cakap Melayu. Bangga jadi orang Melayu. Kebudayaan orang Melayu tak tahu. Betul. Orang Melayu tak tahu. Itu yang buat aku rasa like honestly aku kecewa lah. Kan? Betul. Dia aku fikir pandangan aku satu sebab stereotip pemikiran masyarakat Malaysia. Pertama, diorang memikirkan tentang bahawa macam benda yang sama. Seni, kalau kau terlibat dalam bidang seni khususnya teater, kau tak ada masa depan. Busuk-busuk pun kau akan jadi pelakon. Pelakon pun sampai bila? And kalau kau dah tua, takkan kau nak berlakon? Betul tak? Sebagai contoh, aku ambil baru-baru ni ada satu video yang tersebar. Video Fuad Rahman, tak silap. Kenapa Fuad Rahman? Artis. Tak kenal lu. Fuad Rahman, dia artis lah. Kalau kau tengok ada video Fuad Rahman, tak silap aku, dia tengah dia anak dia dalam orang kata apa ni yang tempat baby tu. Okay. So anak dia macam budak-budak kecil, baby baru berapa bulan aku rasa. So dia ada video dia macam main drum tau. Acah-acah main drum buat anak dia. Okay, aku tahu. Sekali bila aku baca komen, ramai komen teruk. Weh, better kau berzikir lah dekat anak kau. Baru lalu FFP aku tadi. baru FFP aku tadi. Video tu. So kau faham tak? Pemikiran kat situ kita nampak sebenarnya orang kata melentur buluh biarlah daripada rebung. Meskipun budak tu baru 2-3 bulan, tapi budak yang umur 2-3 bulan kan, bila tengok pergerakan kita, dia dah boleh terikut. So benda tu yang dapat memupuk. Mungkin seni budaya tu dah mula nampak. Faham tak benda tu kan? So bila ada komen-komen macam tu, so contoh aku pun drama. Contoh aku drama. Bila aku baca komen macam tu, menyebabkan aku jadi takut. Faham? Alamak, ni kalau aku buat ni, jadi macam orang akan komen. Jadi isu kalau aku kan? nak buat video lah. Kalau tak pun aku buat, just benda tu akan tertutup. Kau faham tak? Pemikiran rakyat Malaysia kat sini kan, dia akan ada pemikiran yang macam, tak payahlah anak kau nanti kalau kau buat macam ni, kau asuh macam ni, besar nanti jadi apa lah. Takkan besar-besar nak ketuk-ketuk, tong-tong-tong macam tu kan. Faham. And bagi aku, ini permasalahan yang bukannya permasalahan baru hari ni kita bincang. Dah ramai gila babs punya orang bincang pasal masalah ni. Dan masalah ni aku rasa takkan pernah selesai selagi kiamat takkan muncul. Itu yang aku cakap. Betul. Ketika mana masa tu aku rasa kiamat dah mula muncul. Bila kiamat dah muncul, masa tu baru orang akan mula terkejam. Mana masjid, mana Al-Quran, mana tasbih kan. Aku nak berzikir. Tapi selagi kau tak dapat hint kiamat tu, even kiamat ni dah ada, orang akan kecam bidang yang kita buat. Padahal orang kata inna amalu binniyat, setiap perbuatan bermula pada niat. Dan bidang kita ni sebenarnya bukan bidang yang hina. Sebab berbalik pada apa yang William Shakespeare pernah cakap, memanusiakan manusia itu teater dan sebagainya. Persoalannya berbalik pada korang. Okay? Korang adalah ikon mahasiswa yang masih lagi aktif. Macam mana korang nak pastikan ibu bapa ni yang kat luar sana ni boleh trust dengan penglibatan anak diorang dalam seni persembahan? Apa yang korang dapat bantu benda ni? Aku kan, kalau ada peluang cakap dengan bapak diorang, teringin nak cakap. Kau tahu tak? Sebab cilah. Okay, contoh aku bapak budak ni. Okay. Pakcik tak nak benarkan anak pakcik masuk teater, bukannya ada masa depan. Apa yang awak nak cakap? Pakcik kena faham pakcik. Kalau pakcik rasa Islam dan kita cakap Islam dengan seni tu jauh sangat, kan pakcik salah kot. Sebab kalau pakcik rasa seni tu membawa orang ke jauh pada Tuhan yang pakcik risaukan tu, sebenarnya pakcik salah. Sebab apa? Sebab pada seni tu juga boleh jadi medium dakwah, pakcik tahu tak? Okay. Kadang-kadang kita nak buat teater, pakcik, kita boleh je sampaikan mesej. Contoh orang kata, sekarang nak buat tangan pakcik diam kejap, pakcik diam kejap. Biar saya cakap. Ni kalau saya ada peluang cakap dengan pakcik, saya akan cakap macam ni. Pakcik dengar ni Okay. Orang kadang-kadang bosan dengan ceramah. Okay. Sebab apa? Sebab pendekatan orang tu perlu pendekatan yang berbeza-beza. So macam sekarang ni, kita ada nampak orang yang sukakan hiburan. Betul. So why not kita gunakan hiburan untuk berdakwah? Okay. Kita ada karakter Islamik, kita ada orang kata sajak-sajak yang membawa pada ketuhanan, syair-syair ketuhanan. Tahu apa masalah ni? Masalahnya bukan pada seni, tapi masalah pada pemikiran pakcik sendiri yang menyempitkan bahawa seni itu menyekat hubungan manusia dengan Tuhan. Okay. Itu jawapan saya, pakcik. Kalau pakcik rasa seni ni tak membawa manfaat, tak membawa faedah, sebaik-baik manusia itulah manusia memberi manfaat kepada orang. Dan daripada seni ni juga boleh memberi pengajaran dan mesej yang baik kepada orang. Okay. Itu adalah satu benda yang memberi manfaat kepada orang. Betul.
So sekarang awak macam nak ceramah pakcik Ya. So saya minta Pakcik Adam. Okay, kita balik pada diri kita sendiri. Okay. So Faizal minta tolong hebahkan ke orang lain. Okay. Kita ada podcast, so benda ni orang akan dengar. Okay, cun. So mana tahu orang buat highlight kan, fokus bahagian kau ni kan, bagi mak bapak tengok ni apa abang ni cakap kan. Pada bang bapak kat luar sana, tolong dengar cakap saya. So macam Syah, macam ni Syah, kau kan, kau nak bantu ni, ada budak, Syah saya nak masuk teater Syah, tapi mak bapak saya tak bagi lah. Dia macam mana nak cakap pokok pangkal ni kan, kita kena macam mana cakap betul apa yang Jimbo cakap tu tau. Tapi kan parents ni dia punya stigma, dia punya pemikiran satu je. Kalau dia cakap tak. Kalau cakap ya. Kita cakap lah berbuih macam mana sekalipun, diorang tetap dengan diorang punya pemikiran. Atas alasan aku makan garam dulu. Aku makan. Diorang punya alasan sama je. Selalu compare kita punya gen ataupun kita punya masa, aliran masa dengan aliran masa dulu. Betul. Oh, pakcik, abah dulu sekolah naik naga. Dia dah start compare susah payah diorang dengan kita. Yes. So aku rasa kan, instead of kita bercakap dengan orang macam tu kan, lebih baik kita kena tunjukkan dari segi action lah. Betul. Instead of kita bercakap lah. Okay. Aku suka action ni sebab jujur aku datang daripada background family yang, to be honest kan, arwah mak aku memang support sangat aku buat teater. Bukan teater lah, seni. Sebab aku mula dengan seni tari. Baru aku berkembang dengan teater dan sebagainya. Faizal menari Takkan saya nak kena menari kat sini pula. Tapi cerita dia, papa aku dia tak support. To be honest, at first dia tak support. Dia kalau boleh, cita-cita bapa aku dia nak aku ni jadi seorang ustaz, imam. Bayangkan aku Kejazat. Hasbi Rabbi Jalam. Kita kena fikir balik. Aku boleh jadi seorang pendakwah. Okay. Tapi dengan cara Gen Z. Aku tak boleh nak, faham tak? Okay, faham. Kau memang style. Kita kena ikut peredaran zaman. Sebab saya Omar cakap, ajak anak mengikut peredaran zaman. So benda tu kena berlaku. Okay. Tapi dalam kepala otak aku minat bab agama. Tapi tak adalah aku nak jadikan dia tu sebagai satu kerjaya. Untuk berdakwah, untuk berkongsi, untuk bertablik itu okay. Tapi untuk minta aku jadi seorang ustaz, tak terlintas benda tu. So sampailah satu masa, Alhamdulillah pada tahun 2011 dulu aku join Permata Seni Tari dan dapat explore pergi ke sana ke sini. Benda tu dah buka mata bapak aku sikit. Ni berbalik pada action yang aku cakap aku akan huraikan. 2012 rezeki aku, just berkongsi cerita bukannya nak riak ke apa, tapi macam aku cakap dia siapa lagi nak banggakan diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Okay, 2012 tu aku rasa adalah golden year, which is pada peringkat daerah aku dapat pembantu lelaki terbaik pelakon, peringkat negeri Selangor pelakon lelaki, dan peringkat kebangsaan aku dapat scenografer terbaik. At the end of the year aku dapat anugerah tokoh kecemerlangan curriculum. Kau faham benda tu yang membuka mata bapak aku. Berbalik pada yang kau cakap action, bila ada action, orang ibu bapa ni kadang-kadang dia akan macam, okay, nampaklah kau dah ada kejayaan kat situ. Nampak kau boleh pergi. Faham tak? Dan aku sokong apa yang kau cakap. Dan benda ni mungkin perlu diambil berat untuk orang seni, untuk budak yang nak, sesiapa yang nak melibatkan dalam seni, tapi ada masalah yang kita cakap tadi. Mak bapak yang menghalang. Faham tak? Dia kena do some action, kena cari satu, orang kata, titik yang membuatkan macam parents ni macam, betul lah. Turning point. Dia akan turning point tu, faham tak? Dia macam ada plot twist. Bapak sebenarnya sokong kau masuk sini. Action kena speak louder than words. Ya. Setuju lah. Okay, benda tu menarik. Okay, sekarang ni berbalik pada isu yang kau cakap pasal agama kan. Okay, sekarang ni kita tengok perkembangan teater kan. Dekat institusi ni, dia berkembang. Tapi ada teater yang institusi ni keluarkan contoh macam, aku petiklah satu karya Faiz Makno. Okay, karya dia Tabayada. Mungkin korang tak familiar atau korang tak mendengar. Tapi teater tu dia melibatkan seorang ibu, pagi jadi ustazah, malam dia melacur dengan anak sendiri. Critical kan. Okay. Dia punya konteks cerita tu Tabayada. Tajuk dia Tabayada. Kita pula tahu surah Tabayada tu macam mana, mengisahkan tentang apa. Tapi konteks cerita adalah ibu pagi ustazah yang sangat hebat, sangat popular dekat sekolah dia, tapi malam melacur dengan anak sendiri atas sebab melacur dengan anak sendiri. Melacur dengan anak sendiri atas sebab kehilangan suami dan perasaan hypersex tu mula timbul. Faham. Okay. So, persembahan pun dah dijalankan. Dibuat pun di IPT, ada di IPT. Senang kata ada yang dipersembahkan di UPSI. Suara pun pernah bawa juga. So, macam mana IPT ni nak tapis benda ni, tapi kita nak orang tahu isu ni berlaku dan kita nak kembangkan benda tu. Macam mana? Kau faham tak? Penapisan tu. So, aku ada post dekat TikTok aku yang aku berlakon untuk Tabayada tu. Ramai komen. Kau tak sedar. Sekejap, ni aku tahu.
yang dia kata kau tak tahu TikTok ni ada banyak Ramai kisah budak-budak, umum. Ya, budak-budak umum. So macam mana? Apa pendapat kau? Adakah benda tu akan menyebabkan perkembangan IPT tu akan tersekat, orang akan mula condemn ke macam mana? Seni ada seni yang sebab tu penting disclaimer tau. Bila kita buat satu show ke apa kan, disclaimer yang ini 18 ke atas. Ini untuk mesra budak 18 ke bawah. Disclaimer tu penting sebab kita tahu seni ni sesuai untuk orang yang dah mencapai umur sekian-sekian. Yang mana pemikiran dia orang perlu lebih berkembang, pemikiran dah mula boleh terima untuk benda-benda terbuka macam ni kan. So, bila benda-benda yang orang kata agak sensitif macam ni, disclaimer tu kena buat, and then kita kena, orang kata kita tahu siapa yang kita nak jemput. Kita tak boleh buat jemputan yang terbuka lah. Sebab takut jemputan yang terbuka tu terlalu, orang kata engkau lah salah sebab kau buat jemputan terbuka. Kita orang tak tahu apa yang kau nak buat kan. So nanti orang akan blame benda-benda macam tu. And then aku rasa semua benda takkan jadi masalah kalau ada disclaimer sebenarnya. Tapi kita susah nak sampaikan ke orang yang sebenarnya kita ni nak mengajar. Bukannya diorang selalu pandang side negatif. Terus Diorang selalu pandang yang kau nak ajar budak-budak buat kan. Kita bukan nak ajar budak-budak buat, kita nak menceritakan realiti sebenar kehidupan. Kita nak menceritakan, orang kata, implikasi apa yang dah jadi ni kan. Orang tak pandang side tu. Itu yang menjadi masalah dekat orang kata pandangan-pandangan orang sekarang. Kita ambil Malaysia dulu kan. Pandangan-pandangan orang sekarang. So apa yang orang kena buat is buka minda and buka lagi pandangan, jangan sempitkan pandangan untuk nampak benda buruk. Jadi mata lebah tu, yang jadi mata lalat. Faham. Kalau macam ni Syah, Kalau kita orang UiTM, kita orang sekat tau. korang ada tapisannya tu. Kita ada tapisan. Basically kita orang membuat tapisan. Tapi berbalik pada apa yang kau cakap tadi tu kan. Itulah gunanya teknik pengarahan tu. Yang kita dah belajar. Method kita tu. Contohnya, tak semestinya kita kena tunjukkan. Kadang-kadang dari segi expression pun kita dah boleh memberikan kesan kepada penonton. So tak perlu pun. Lepas tu kita boleh je penggunaan lighting. Kita boleh buat siluet, berbagai. Dia tak ada disclaimer tu penting. Penting. Tapi dalam pada masa sama, itulah gunanya kita belajar. Kaedah dia tu. Kaedahnya macam mana kita nak sampaikan tu. Tak perlu sampai kita buat sampai betul-betul. Sebab dia akan memberikan kesan kepada pelakon tu juga actually. Betul. So kita kena cari, sebagai seorang pengarah kena fikir secara pendekatan yang sesuai. Pendekatan yang sesuai. Kreatif Okay. Tapi masalahnya sekarang ni, contoh kalau kita guna kaedah, contoh siluet ke, strobe light ke dan sebagainya. Kaedah-kaedah macam tu lah. In terms of technical parts. Tapi still orang pertikaikan. So how kita nak orang kata overcome balik benda macam ni? Bila kita guna pendekatan macam tu, benda ni orang still akan keep talking kan. Apa benda korang buat, tapi the purpose is kita nak sampaikan benda ni weh. Tak nak kita nak kena sampaikan. So macam mana kita nak, kan? Contoh sekarang cara disclaimer dah tak boleh pakai. Technical dah tak boleh pakai. Adakah dah tak payahlah buat show ni? Macam mana? Korang sebagai ikon ni, aku memikir satu benda lah. Saya cakap aku tak tahu korang pernah baca buku fiksi ke tak. Buku fiksi agak fiksi apa? Agak eksplisit juga kan. Asrama. Tak apa, kita pergi fiksi terus, aku tak nak sebut tajuk kan. So buku tu agak eksplisit juga sebenarnya bagi aku. Tapi kenapa orang boleh menerima yang bertulis sedangkan orang tak boleh terima apa yang divisualkan. Sedangkan bertulis pun membagi kesan pada otak juga sebenarnya. Lagi kuat bila kita membaca kan. Lagi bila kuat. kita membaca, kita ingat apa yang kita baca, dia akan turut bagi kesan ke otak. Betul. So sebenarnya bagi aku, kalau orang nak aku suka tak aku korang yang cakap macam ni. Aku tak kisah kalau IPT nak haramkan orang merokok. Tapi the thing is, contoh kalau student tak boleh merokok, pensyarah jangan merokok juga dekat situ. Tapi kalau pensyarah merokok boleh, student merokok tak boleh, dia unfair. So bila kita kata nak betul-betul tapis benda ni, tapis semua. Betul. Jangan tapis kereta saja. Tapis yang bertulis tu sekali. Kena fair and square. Yes, kena fair. Kita buat secara total. Baru orang nampak, usaha ke arah menapis dan menghalang, menyekat benda ni adalah usaha yang orang kata betul-betul nak buat. Betul. So kalau semua buat, then aku rasa barulah orang boleh menerima ni sebagai satu usaha ataupun inisiatif untuk menyekat. Tapi kalau ada satu benda yang boleh buat, satu benda tak boleh buat, kita sendiri sebagai penggiat pun kita akan rasa like, tak boleh terima lah benda ni. Faham. Macam Syah ni Syah? Kalau aku gamble je tu. Buat je. Jalan je. Jalan je. Jalan je. Sebab dia audience yang datang
perspektif berbeza. Betul. Lantaklah dia nak terima macam mana sekalipun, dalam banyak-banyak kita tu mungkin dia pandang kepada sisi yang jahat. Tapi mungkin ada benda yang dia dapat input tu. At least sikit Mesti ni akan ada. Yes. Mesti akan ada. yang dapat sikit tu pun kita rasa macam okay, at least kau dapat tu. Betul. So kita dah memberikan satu message lah kepada dia. Betul. Tapi basically aku rasa dia berbalik kepada kita punya masyarakat lah. Betul. Stigma masyarakat kita. Sayang Dia sebab masalah individu aku rasa. Masalah pemikiran. dia macam masalah hati kau tahu. Masalah Masalah tapi betul. dia pemikiran kau, hati kau Hmm. lagi kalau kau tengok macam bocah-bocil yang komen tu. Contoh macam the latest one aku tengok, okay, kita ambil isu paling hangat lah sekarang. Isu pasal pukul 2-3 pagi kantoi. Okay. Contoh. Okay. Tak apa ke kita borak kat sini? Santai. Okay. Aku tak mention siapa. Okay. Aku cakap 2-3 kantoi. Okay. Boleh jadi mungkin kau yang kantoi, kau yang kantoi atau aku yang kantoi. Kita ambil contoh aku. Okay, tapi cerita pasal 2-3 pagi kantoi, the main is aku nak cakap pasal orang yang komen. Orang yang komen tu banyak bocah dan bocil. Komen memang komen bukan-bukan. Sedap ke? Dia punya tu size macam mana? Pumpang-pumpang, kau faham tak? Faham. Sekali bila aku tekan DP tengok, alamak, gambar Bukan. DP pun gambar-gambar Jepun. Gambar perempuan yang ada. Anime. Senang kata gambar-gambar hand lah. Okay. Hash EN tu kan. Faham tak? Faham. So aku macam, kau faham tak? Ada satu masa aku fikir, kau yang komen, kau yang kata, benda ni tak elok, benda ni untuk budak-budak bawah umur. Tapi kau yang melayan. Faham. Kau faham tak? Faham. Adakah benda ni adalah peranan ibu bapa pula? Kalau kau tanya adalah peranan ibu bapa pula tu, benda tu penting. Benda tu betul. Okay. Memang ibu bapa berperanan untuk memantau apa kegiatan anak-anak dia orang kat social media semua ni kan. Okay. Benda tu penting. Tapi the thing is, korang pernah dengar yang sebenarnya mak bapak korang tak kenal korang, kawan-kawan korang lagi kenal korang. Betul. Sebab korang lagi expose banyak benda kat kawan korang daripada mak bapak korang. Ada certain orang lah kan. Betul. So benda ni ibu bapa kalau kata nak memantau, aku jamin lah dia tak dapat pantau secara Memang lokal. itu karun. Yes. Sebenarnya adalah kerosakan. Tapi anak saya tak buat salah. Anak saya baik. Yes, itu salah ni. Dia lah kerosakan akhlak yang by orang kata by aliran masa dia tercreate sendiri, maybe pada pengaruh-pengaruh lain. Okay. Alright. Okay. Aku ada 2 persoalan yang agak mustahak dan benda ni aku rasa orang kena tahu lah. Okay. Pertama, apakah projek terdekat IPT masing-masing akan laksanakan? Even mungkin dalam masa terdekat ataupun untuk tahun ni. Jimbo dulu. Syah Aku ke? nak tahu UiTM ni dulu. Okay, UiTM macam mana? Kalau UiTM kita tengah cuti SEM tau. Okay. Okay. So perancangan dia, lagipun aku nak pergi intern dah. Okay. So perancangan yang paling terdekat bulan 5 ni lah. Tapi itu bukan under UiTM lah. Oh, okay. Sebab aku nak pergi intern. Okay, yang bulan 5 ni yang restage untuk Manchausen tu. Macam Hussein by Okay. proxy. Aku rasa benda tu orang kena tahu lah. Sebab bagi aku, kau punya gaya pengarahan yang untuk Manchausen tu benda yang perlu orang kata budak-budak seni ni tengok. Sebab dia ada satu gaya pengarahan yang mungkin boleh buka minda orang tentang konsep, genre yang kau bawa, permainan, bentuk benda tu. Okay, so itu yang terdekat lah. Tapi aku yakin UiTM mesti ada punya festival teater alumni lagi. Okay. Projek teater alumni. Kita jemput lagi alumni kan. Sebab sekarang ni Protal pun dah jemput budak Aswara berlakon. Ya, faham. Involve. Dia macam projek Teater Alumni ni, pengarahan ni memang alumni je ke ataupun boleh siapa? Dia pengarahan alumni lah. Memang Sebab alumni. kita mengetengahkan alumni sebenarnya. Macam kau Syam, kau dah alumni ke masih belum lagi? Aku belum alumni lagi. Okay, cuma itulah kalau kat alumni, kat sini adalah orang-orang untuk kau panggil lah. Okay. Baik, macam Jimo macam mana? Upsi? Upsi apa projek yang akan datang. Okay. Yang paling terdekat lah bulan April. Yang mana projek yang sama, projek FIP. Okay. Bertajuk Jangan Bunuh Sam karya Zakaria Arifin. Okay. 24, 25, 26, 27 April. And then akan diteruskan dengan production daripada degree pula. Macam tadi production diploma. Okay. Production degree pula daripada Eunoia Production. Naskah masih belum diwar-warkan lagi, tapi kita tak sabar nak Kira tengok. macam secret ni. Tapi Okay. saya sendiri tak tahu, aku sendiri tak tahu kan. Tapi aku excited untuk tengok apa produk opsi yang baru ni lah. Okay. Semuanya daripada segi projek-projek lain, InsyaAllah kita akan buka satu okay, ni MPP lah. MPP wakil fakulti kita orang sendiri, nama dia Neti Dayanti. Neti. Dia akan buat satu program yang bergabung dengan pertubuhan aku, Pertubuhan Pakar, Okay, Pertubuhan Anak Karya Malaysia. Baik, dalam program tu dia akan panggil Youth Asian, yang mana dia akan berkumpul dekat Tanjung Malim, berkampung kat Tanjung Malim,
kita tunjuk semua kesenian kebudayaan yang ada. Okay. Asian. Dan paperwork dah dihantar semua LPP ni program daripada fakulti kita. Benda ni gila weh. Dengar dia menarik. Tapi kau Confirm rasa jadi. Confirm Confirm jadi. 100%. 100%. Anggaran bila bulan ni? Itu belum pasti lagi. Tapi paperwork semua nanti dah settlekan. Okay. Ada masa kita akan bahkan. Ya, sebab aku pun daripada UFSI. Yes. So aku memang orang kata always Looks forward. looking forward tentang produk-produk UFSI. Even kalau aku pergi UiTM, pergi Aswara sekalipun aku nak tengok tentang keberhasilan produk. Dan to be honest, aku cakap tu serang untuk siapa yang tengok jangan menghasilkan satu benda hanya kerana benda tu adalah task. Yes. Benda tu adalah FIP. Betul. Semata. Pertama, sebab engkau represent siapa engkau. Kedua, kau represent kau punya fakulti. Kau represent kau punya IPT. Betul tak? So, kalau betul benda tu jadi, bagi jadi, buat dengan penuh kualiti. Aku memang nak tengok dah. Aku pun excited. Aku pun tak sabar. And aku siapa yang dekat sini insyaAllah kita akan bawa sekali. Okay, kita akan InsyaAllah. tengok. Okay, aku rasa ini akan jadi soalan terakhir aku lah. Okay. Tentang sejauh manakah kau nampak perkembangan teater dekat institusi Malaysia ni? Secara menyeluruh. Institusi pendidikan. Tak kisah kan, kalau kau nak mewakili UiTM sahaja pun tak apa. Kalau kau nak mewakili UiTM ke USM ke, kau dah pergi Terengganu ke, macam kau nak mewakili mana-mana tapi kau nampak, senang kata, perkembangan seni persembahan teater dekat institusi Malaysia ni macam mana? Kalau aku kata ni aku compare dengan masa-masa sebelum PKP memang dah rosakkan semua benda bagi aku. Merosakkan Habis PKP, sebenarnya pada PKP tu dah mendatangkan satu benda yang baru, teater visual, teater apa. Betul. Kan. Benda tu baru and orang kata kalau kita explore lagi, sebenarnya boleh kita wujudkan satu benda yang lagi big and lagi cantik. Betul. Tapi kita borak pasal conventional theater sekarang. Perkembangannya adalah bagi aku melihat semua benda menampakkan satu orang kata graf perkembangan yang cantik lah. Okay. Sebab apa? Sebab Ini kau mewakili UPSI ke ataupun semua? semua. Daripada pendidikan, bukan sahaja institusi pendidikan tinggi, sekolah biasa bersama. Okay, baik. Sebab apa? Sebab aku follow up juga member aku yang bekerja dekat sekolah. Sebab ada yang menjadi coach dalam teater semua kan. Nampak? Semua dah banyak anjuran-anjuran program teater pada orang luar sendiri, bukan pada IPT saja ke semua kan. And penyertaan tu banyak. And kalau orang kata dulu teater muka-muka sama je, sekarang kita dapat tengok teater muka-muka lain. Ada variasi tu. Yes. So bagi aku kat sini, teater ni dah tersebar. Teater ni orang dah mula nampak. Teater ni sebenarnya ada harga. Betul. Bukan teater murah. Betul. Ada harga. Kau ni buatkan aku jadi macam nak petik satu soalan lah. Okay. Okay, Sean. Tapi aku setuju lah dengan apa yang Jimbo cakap lah. Okay. So basically apa yang aku nampak sekarang ni, perkembangan teater dekat Malaysia ni, dia berlaku peningkatan. Okay. Tapi tidaklah terlalu drastik. Okay. Tapi at least dia ada peningkatan. Betul. Kalau nak dibandingkan dengan negara-negara yang betul-betul jaga dia punya culture, jaga dia punya cara dia appreciate seni diorang tu, kita ketinggalan sikit. Tapi kita dah mula ada peningkatan dari semasa ke semasa. So lagipun aku rasa melalui kolaborasi between Kolaborasi benda yang sangat penting. penting. Sangat penting. So dia tak jadi muka yang sama tau. Betul. Sebab sekarang ni kan UM nanti bulan 5 nanti ada first seni kak. UM. First seni ke Kavita? Asalnya first seni rasanya. Diorang ada first seni dan diorang ada Kavita. Betul. First seni. So diorang pun dah mula invite. Contohnya diorang ada invite aku untuk ajar diorang sebagainya kan. So benda tu dah macam okay. Diorang dah mula untuk macam setiap universiti yang semua dah ada dia punya carnival yang sendiri. Betul. Festival sendiri. So benda tu dah macam okay. Kebudayaan kita makin lama makin meningkat. Bila kau cakap setiap universiti tu ada carnival tersendiri, aku teringat nak tengok UPSI buat satu carnival seni macam frekuensi still lagi budak-budak UPSI weh. Yes. Betul. Even aku rasa FIP baru tahun lepas lah yang melibatkan orang lain. Orang lain. And rugi sangat sebab kalau kita petik lah, senang kata kita petik kata-kata mantan menteri kita dulu. Yes. Okay, Dato' Seri Najib. Dia suka bila tengok satu mahasiswa yang pertama in terms of business, engkau berkeluar, kau bukannya jadi seorang mahasiswa yang bekerja makan gaji. Kau bekerja, kau yang cipta gaji tu. Okay, in terms of education, engkau adalah mahasiswa yang bukan bekerja dalam individu ataupun kelompok kau, tapi kau campur benda tu. Kau faham tak? Dan aku rasa UPSI pun ada satu buku panduan yang menggariskan bahawa kalau kita
buat apa-apa kalau boleh ada kolaborasi. Sebab kalau kau tengok in terms of business, kalau kau baca tentang kolaborasi dalam business pun, benda tu sangat penting untuk mendapatkan manfaat in terms of marketing and popularity dan sebagainya. And aku sokong benda tu. Untuk opsi insyaAllah maybe kita boleh usulkan untuk buka satu benda, satu platform, satu medium yang boleh libatkan banyak lagi orang yang nak collab dengan opsi untuk teater. Faham. Aku tadi tertarik tentang kau cakap pasal Teater yang ada harga. Harga mahal kan. Okay, mungkin sorry ni last aku tanya. Perlu ke atau wajar ke persembahan teater tu, khususnya kalau dibuat di IPT, perlu meletakkan harga tiket yang mahal, ataupun tiket tu biar jual murah, ataupun pada harga yang sederhana? Macam mana kau rasa? Kalau pada pendapat akulah, kalau hasil kualitinya adalah pada tahap yang sepatutnya, aku rasa wajar. Tapi kita pun faham kan, student kan. Wajar tu berapa kau rasa? Rate boleh pergi paling jauh lah, paling tinggi 35 tu maksimum kau rasa? 30, boleh pergi lagi sebenarnya. Sebab kalau kita pergi Indonesia, diorang punya harga tiket tu kan, walaupun dia punya hall kecil je, tapi dia punya harga, kita punya bandingkan RM90 paling murah. Betul. RM90 paling murah. Hall kecil je. Tapi orang bersungguh-sungguh nak pergi. Penuh. Harga tiket tu macam kau nak masuk konsert. Pernah ada cerita pada aku suka share, Sam Salib cerita kat aku. Dia pergi Indonesia, dia nak makan-makan, ada macam ada penyanyi orang basking muda lagi. Main basking nak kumpul bila Sam Salib tanya, kenapa buat benda ni semua? Sebab malam ni ada show. Dia bersungguh-sungguh nak beli petang basking nak cari duit, nak tengok show. Macam mana diorang appreciate diorang punya tu sendiri. Bagi aku setuju dengan kau. Macam kita nak letakkan harga tu pada orang kata kadar yang berpatutan dengan apa yang kita nak bagi. Tapi kita kena ada pengawasan daripada kita punya pensyarah. Betul. Supaya kualiti tu sampai pada piawaian. Kualiti terjaga. Betul. Aku sokong. So inilah orang kata antara benda yang sepatutnya teater dekat institusi tu berkembang. Permasalahan kita nampak in terms of marketing, permasalahan penyelesaian dan sebagainya. Okay, aku teruja dapat jemput korang berdua hari ni, dapat berkongsi pengalaman dan sebagainya. Suntu jalan. Aku nak tekankan lah. Okay. You know what, apa aku cakap pasal teater yang ada harga tadi, dia bukanlah harga by cost. Aku suka tekankan yang dia teater ada harga, bukan teater murah. Maksud aku ialah teater yang membuatkan orang berfikir. Bukan teater yang orang datang balik tak dapat apa-apa and terus menerus menjadi orang bodoh. Faham. Aku terpaksa cakap ayat tu lah. Betul. Aku suka teater yang ada harga. Harga tu harga daripada segi pemikiran kau. Kita nampak perkembangan pemikiran, kita nampak ada ideologi, ada kepuasan yang nak disampaikan. Sebab benda tu yang menjadikan dia sesuatu ni tu mahal. Dia bukan teater kosong lah. Dia bukan teater kosong. Dia tak kosong. Kita jangan bagi kosong. So mungkin ala-ala tu Jimbo kau boleh bagi kata akhir dekat penonton podcast episod kedua ni. Sebelum bulan puasa ni kan. Sebelum bulan puasa. Baik. Saya nak cakap selamat berpuasa, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Bagi penggiat-penggiat seni teater, teruskan berkembang, terus fly high, jangan malu untuk berkarya, and jadilah seorang pengkarya yang berseni, yang ada harga, yang ada pemikiran. Jadi orang yang berfikir, bukan orang yang sekadar buat tanpa berfikir. Baik. Saja. Mantap. Jadi pengkarya yang berfikir. Dan ada harga lah. Syah. Okay, kalau pada aku pula, selamat menyambut bulan puasa. Bukan selamat menyambut, dah menyambut dah pun kan. Sebab ni dalam, Malam tarawih. Tarawih. Tak, malam minggu lepas. So aku harap penggiat seni dekat Malaysia ni kita appreciate dengan apa yang kita ada, culture yang kita ada, kita support each other, kita cuba untuk kurangkan sikap kroni tu. Kroni tu. Jangan kroni. Big things. Kau jangan main dengan puak kau. Cuba bergaul sikit dengan orang kan. So macam tadi, berkaryalah dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya buat sehabis baik. Letak effort yang gila babi. Jangan sekadar ala kadar. So aku harap perkembangan teater di Malaysia makin lama makin berkembang lah. Betul. Amin, insyaAllah. Ingat, budak-budak teater jangan kroni, bergaul, sebab teater is about networking. Yes. Teater is about
kebersamaan. Kebersamaan dalam membentuk sebuah ukhuwah kekeluargaan yang harmoni. Okay, daripada aku juga untuk penggiat seni teater dan juga penonton kat luar sana, pertama sekali, macam aku cakap dah, teater adalah sebuah kebersamaan, membentuk ukhuwah kekeluargaan, dan hargailah segala macam jenis bidang yang ada kat Malaysia. Sebab pastinya bidang tu terwujud bukannya untuk mensisihkan keadaan. Ada benefits dia, ada baik buruk dia, pasti ada baik buruknya. Okay, dan soft remind aku cakap. Ni disclaimer pertama, kita bincang ni bukannya untuk memburukkan APT mana-mana. Betul. Tak ada. Kita nak berbincang on-site kita punya pandangan sahaja. Okay, and then aku suka berkongsi kepada semua orang bahawa kalau untuk teater kan, yang akan buat persembahan teater, khususnya student yang akan buat FIP, kena faham penonton yang akan datang tengok show kau akan terbahagi kepada 3 kategori. Okay, penonton pertama adalah penonton yang kategori datang untuk enjoy, just for fun. Penonton kedua adalah untuk datang, penonton kedua ni adalah penonton yang macam kita, student yang belajar teater. Penonton ketiga ni yang kita kena jaga, which is profesor, ilmuwan, karyawan, seniman. So benda ni lah, bila kau jaga teater kau, benda ni akan menjadi satu batu lonjatan untuk punya IPT. Secara tak langsung teater kat tempat kau tu pun akan berkembang. Orang akan mula sanjung teater tu. Okay, so thank you Syah. Thank you Syah. Thank you Jimbo. Mata aku kita kira. Thank you Syah. Kan? Thank you Jimbo. Dia tak selari. Okay, thank you sangat datang ke podcast aku. Dah jauh-jauh bulan puasa macam ni. Thank you juga sebab jemput kita orang. Okay, balik ni jangan buka minum air dalam kereta Tak ada. Jangan okay. Ingat berbuka puasa azan Maghrib. Yes. Okay. So kepada korang di luar sana, kita akan jumpa semula pada episod yang ketiga pada setiap hari Jumaat pada jam 9 malam. Sembang Bincang Santai. See you guys. Terima kasih. Baik Saleh.